تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقيها. Dan bermula amil itu yang merupakan salah satu daripada asnaf zakat ialah man ista'malahul imam, mereka yang menggunakan akan dia oleh imam, iaitu imam melantik akan dia di atas apa? Kerja apa? Ala akhdhi sadaqat, di atas mengambil segala zakat. Sedekah dengan mana? Zakat. Wa daf'iha, ay ala daf'iha, menyerahkan akan sedaqat li mustahiqiha, bagi segala yang berhak akannya akan sedaqat. Li mustahiqina laha asalnya. Jadi kerja untuk amil ini bukan semata-mata kutip sahaja tu. Okey. Termasuk juga apa? Termasuk orang yang menghimpunkan, yang menulis, semua yang berkaitan dengan nak himpunkan zakat tu. Itu termasuk amil. Jadi sebahagian orang tu faham amil tu hanya sebatas yang menerima sahaja tu. Okay, yang menerima. Ingat, bukan senang-senang. Yang terima tu bukanlah dia yang kena hantar duit dan sebagainya. Dia ada orang-orang setiap daerah, lepas tu setiap daerah ada setiap kampung-kampung tu sebagai ketua dia tu. Maka orang yang duduk dekat masjid misalnya tu bukan itu sahaja amil, tetapi itu salah satu daripada amil. Lepas tu orang nanti akan kumpulkan kepada satu tempat, dihimpunkan sampailah kepada apa? Kepada siapa? Kalau di negeri tu ikut Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam. Itu semua tu yang terlibat tu boleh dikira sebagai amil. Okey, yang menghimpun, yang mencatat. Tetapi wali, qadhi tidak termasuk. Okey, seperti sultan tak boleh nak ambil di atas bahagian sebagai amil, tidak boleh. Wal muallafatu qulubuhum, dan yang dilembutkan akan hati mereka itu, hum arba'atu aqsam. Ini kita wa hum arba'atu aqsam. Lebih comel kalau tak ada waw. Itu wal muallafatu qulubuhum tu hum arba'atu aqsam. Mereka itu 4 jenis, 4 bagai yang dilembutkan hatinya. Itu termasuk daripada muallaf. Yang setengah orang kita panggil muallaf. Walaupun dah 20 tahun, 40 tahun asal Cina muallaf. Nampak tak? Itulah macam tu, kadang tengok boleh ataupun tidak. Okey. Wa muallafatu qulubuhum, yang dijinakkan hatinya, yang istilah yang mudah kata yang dijinakkan hatinya, yang dilembutkan hatinya. Baru masuk Islam misalnya. Jadi kita lembutkan hati dia bagi zakat. Tapi kalau dah 20 tahun dia dah kemah, dah lebih kemah, kadang-kadang kita tengok muallaf ni lebih kemah lagi iman dia berbanding dengan orang yang dah beriman sejak daripada kecil ni. Maka tak perlulah lagi. Okey. Qadar dia tu qadar sekadar mana cukup ada hajat sahaja tu. Tengok agak-agak kalau tak bagi lagi dia berpaling pula situ tu. Okey, patah balik kepada kekufuran. Sekadar tu sahaja. Kalau dah kemah lagi-lagi dia dah berdakwah dan sebagainya, tak perlulah. Walaupun dalam tempoh yang singkat. Wal muallafatu qulubuhum wa hum arba'atu aqsam, ahaduha, salah satu daripada 4, muallafatul muslimin, yang dijinakkan hatinya daripada orang Islam. Muallafatun minal muslimin. Okey, salah satunya. Siapa dia tu? Wa huwa man aslama. Dan ia mereka yang masuk Islam, ia wa niyatuhu dha'ifah, dan niat dia itu, niat man itu tu dha'ifah, niat dia lemah. Maknanya iman dia tu tak lemah. Niat dia masuk Islam tu tak kuat sangat. Okey, tak kuat sangat. Fayatalifu. Okey. Maka dijina akan dia tu bidaf'iz zakati ilaihi, dengan diberikan zakat kepadanya kepada man aslama wa niyatuhu dha'ifah. Wa baqiyatul aqsam fil mabsutat, dan yang tinggal lagi daripada segala bagai itu 3 lagi itu fil mabsutat, di dalam kitab-kitab yang panjang. Okey. Zahir dalam Zahir daripada perkataan syarih ni, dia kata apa?
arba'atu aqsam ahaduha mu'allafatul muslimin. Seolah-olah ada mu'allafatul kafirin. Ingat, empat-empat bahagian ni semua orang Islam. Jadi kat situ tu ada kritikan lah terhadap perkataan syarih tu, seolah-olah macam 3 baki tu seolah-olah macam mu'allafah minal kafirin. Tidak. Okay, yang al-mu'allafatu qulubuhum ini hanyalah kepada orang Islam sahaja. Ingat, tidak ada bahagian langsung dalam zakat untuk orang kafir. Setengah tu memasukkan kat sini, oh tak apalah untuk lembutkan hati dia orang tu. Kok mana beriman? Tengok hati. Ana rasa kat sini salah faham dia tu. Mungkin baca kitab juga tapi mungkin salah faham. Okey. Mungkin dia baca situ je lah. Mungkin baca syarah saja. Oh, jadi mu'allaf tu wa baqiyatul aqsam fil mabsutat. Maka dia pun tak tengok. Dia pun tak tengok, lepas tu dia kata apa? Mungkin tu kot. Dah zuhir macam ni kan? Zuhir. Bila dah pertama qaid, lepas tu yang baki lagi tu, of course lah. Mu'allafatul kafirin. Sedangkan tidak. Sebab tu laisa biqaidin. Mu'allafah al-muslimin itu tu laisa biqaidin. Sebab empat-empat itu ialah orang Islam. Tengok siapa tu? Tengok yang tak apalah. Tulis ni sebab nak bagi nampak supaya mungkin kat sini dia orang tersilap faham tu. Okey, yang pertama tadi tu man aslama wa niyyatuhu dha'ifah. Okey. Yang kedua siapa yang tak ada hasyiah tu boleh tulis man aslama wa niyyatuhu qawiyyah. Okey. Tapi walakin lahu syarafun fi qaumihi yutawaqqa'u bi'i'ta'ihi islamu ghairihi minal kuffar. Wahum itu man aslama wa niyyatuhu qawiyatun walakin lahu syarafun fi qaumihi yutawaqqa'u bi'i'ta'ihi islamu ghairihi minal kuffar. Mereka yang masuk Islam dan niat dia itu tu kuat, mana keimanan tu kuat. Okey. Apa dia tulis berdasarkan yang zahir lah. Tengok dia pergi solat selalu, tak tinggal solat, kemudian siap berdakwah lagi, up status lagi pasal Islam, kebaikan Islam. Tetapi ada baginya kemuliaan, kedudukan yang mulia di sisi kaum dia. Dia orang besar. Bagi kedebel lah. Yutawaqqa'u bi'i'ta'ihi islamu ghairi. Diharapkan dengan beri akan seseorang itu yang man aslama tadi itu, diharapkan akan islamu ghairihi, diharapkan akan Islam selainnya, selain man aslama tu, bayan bagi ghairihi tu siapa? Minal kuffar, daripada orang kafir. Ya, kena faham elok tu. Okey. So surah yang pertama kena orang Islam juga. Orang Islam tu kuat dia punya iman dia tu, niat dia kuat, tapi sebab dia ada kedudukan besar seperti ketua kampung atau sebagainya, dia harapkan dengan kita bagi kepada dia tu, nampak tak? So ada muamalah jayidah di antara Islam dan dia tu. Seolah-olah macam masuk Islam disambut dengan baik. Jadi dia harapkan orang-orang yang lain, anak-anak kampung dia semua tu, anak-anak buah dia yang belum Islam lagi tu akan masuk Islam. Okey. Still yang dapat bukan yang kafir. Okey. Yang ketiga. Sini ni. Hati-hati. Yang ketiga, man yakfina syarra man yalihi. Man yakfina syarra man yalihi minal kuffar. Kat sini dah kena hati-hati ni. Habis nahu tak kemah nahu, habis dia istimbat kat sini. Ini punca ni. Ya may yakfina syarra man yalihi minal kuffar. Okey, cuba seorang terjemah. Cuba. Afiq, cuba Afiq. Cuba try. Man yakfina syarra man yalihi minal kuffar. Cuba terjemah. Maksudnya apa? Siapa tu golongan ni? Apa dia? Kena faham ni. Sini anak tengok, anak pasal sini tempat gelecah ni.
Tak apa, mafhum tak apa. Dengan dia itu boleh menghalangi kita daripada kebaikan orang kafir. Orang kafir tu kat mana? Orang kafir itu dekat mana? Dia jadi mu'alaf. Jadi mu'alaf tu siapa? Sekarang ni mu'alaf ada berbagai. Yang pertama tadi tu. Yang kedua. Yang ketiga sekarang ni. Situ tu. Cuba kalau yang ramai-ramai ni, okey, yang ketiga siapa? Cuba terangkan. Siapa orang ni? Berdasarkan ibarat mayakfina syarra man yalihi minal kuffar. Cuba lain. Jimjat. Cuba. Multiration. Macam mana ibarat ni? Man ni golongan ketiga yang termasuk daripada mu'allafah qulubuhum tu. Ni, man yakfina syarra man yalihi minal kuffar. Siapa ni? Takut-takut salah faham kat sini, orang bagi kat sini ni. Cuba jimjat. Orang apa yang bantah? Okey, tak apa, cuba, tak apa, tak ada masalah. Kejadian orang kafir yang cuba nak jatuhkan Islam. InsyaAllah. Jatuhkan umat Islam. Okey. Di sini kena faham elok ibarat ni. Man yakfina, mereka tu man tu yang akan diberikan zakat tu. Man yakfina, yang mencukupi ia man tu, akan kita ni akan apa? Syarra man yalihi, akan kejahatan mereka yang mengiringi akannya. Minal kuffar minil bayan. Kat situ salah letak bayan bagi man mana satu tu, sebab man ada dua. Kalau letak min bayan bagi man yang pertama, khalas, iaitu kepada apa? Beri kepada orang-orang kafir yang jaga sempadan kita tu. Yang dengan dia tu dah kita cukup dah, tak perlu nak hantar askar-askar sebagainya. Dia tu cukup dengan orang-orang kafir tu, dia telah menjaga kemudaratan di luar negeri kita ni. Ni penting. Bayan tu bayan mana? Ni negara kita. Okey. Lepas tu ni negara orang. Ni negara yang ketiga. Ni negara Malaysia contoh. Ni negara B, negara C. Okey. Jadi yang ketiga itu tu man yakfina syarra man yalihi minal kuffar. Kat sini beri kepada mereka yang berada di sempadan. Pada orang-orang Islam juga. Yang cukup dengan mereka ini ni, kejahatan luar tu tak boleh masuk sebab ada ni. Ini dihajatkan bila apa? Bila kita bagi zakat kepada golongan ni, seperti golongan yang duduk sempadan ni kan. Sesama Islam ni, sempadan ni, orang-orang memang pahlawan-pahlawan. Okey. Orang kampung yang hebat-hebat lah, orang tangguh gerun dengan apa keilmuan mereka itu. Jadi kita sebabkan mereka ini ni, kejahatan luar nak sampai kepada kita tak boleh. Jadi kita berikan kepada mereka ini ni, yang luar tu siapa? Minal kuffar. Itu tu man yalihi tu. Minal kuffar bayan bagi man yalihi, bukan bagi man yakfina. Di sini ni. So ni nama man yalihi. Sini nama dia man yakfina. Tapi dengan syarat, ini bila kita berhajat, kalau kita berikan zakat di atas saham, di atas mu'allafah qulubuhum ini di sini, itu lebih ringan berbanding kita pergi hantar askar. Sehingga bajet hantar askar khas tu, pengaman lebih tinggi berbanding dengan kita bagi kat ni je. Nampak tak? Cukup. So bila kita bagi yang ni, itu lebih ahwan, lebih murah, lebih senang berbanding dengan kita hantar askar-askar jaga sebagainya untuk menghalang kejahatan yang ni. Sebab tu penting ngaji nahwu ni. Minal kuffar bukan bagi min tu lil bayan.
Bukan bayan bagi man yakfina, tapi bagi man yalihi. Mereka yang mengiringi akannya. Selepas ni. Yang ni lah. Tu. Okay, kena faham. Okay. Man yakfina syarra man yalihi minal kuffar. Tu golongan yang ketiga. Okay. Kemudian golongan yang keempat. Man yakfina syarra mani'i zakah. Syarra mani'i az-zakah. Asalnya mani'ina liz-zakah. Man yakfina syarra mani'i zakah. Mereka yang mencukupi akan kita ini ni akan kejahatan orang yang enggan bayar zakat. Okey, orang yang bayar zakat hendak diperangi. Tapi cukup ada golongan-golongan ni memang tak kenal dengan orang yang agak tegas sikit ni. Contoh kita ikut wakil sekarang ni. Ada satu kelompok dalam page-page tertentu ni memang badan sado-sado. Mungkin bekas-bekas komando dan sebagainya. Dia membantar golongan-golongan yang enggan bayar zakat. Tapi mereka sendiri je. Tak ada kaitan dengan kerajaan misalnya. Jadi duit zakat tu boleh, mana apa? Boleh diberikan kepada mereka. Sebab apa? Golongan yang tak enggan bayar zakat tu, sebab ada dua orang bayar zakat. Nampak tak? Tapi dua keadaan tadi tu, yang ni dengan yang golongan yang bayar zakat tadi tu, yang dengan ada sebab mereka tu orang akan bayar zakat. Ini kita hanya bagi kepada mereka bila berhajat. Bila bajet kos berikan kepada mereka itu tu di atas saham zakat itu tu lebih ringan dan lebih rendah, lebih mudah berbanding dengan kita utuskan satu pasukan khas untuk hantar, untuk nak jaga keamanan dan sebagainya. Okey. Ni sebab setengah orang ni penting ni bayan tu. Okey. Sebab sini nanti ruang-ruang nak bagi tu. Boleh tak atas jalan diplomatik dan sebagainya untuk keamanan? Kan ada kan perjanjian dan sebagainya. Masa ke depan kita tak tahu. Okey. Boleh tak negara yang jadi jiran kita tu, contoh je kalau bukan Islam, boleh tak mereka tu kita bayarkan zakat? Sebab mereka jaga keamanan kita. Sebab negara sebelum mereka itu tak serang, sebab orang ada tu, kita terjaga macam tu. Tak boleh. Okey. Ingat 4 tu. Okey. Kemudian wa fir riqab dan fir riqab. Lebih tepat kata war riqab je. Okey. Ar-riqab yang bagi raqabah. Okey. Tengkuk. Okey, tengkuk, riqab jamak dia. Iaitu apa di sini ni? Majaz mursal min itlaqil juz'i 'ala al-kull. Itlaq juzuk tengkuk. Padahal yang dikehendaki ialah satu tubuh dia tu. Siapa mereka itu? Hamba-hamba yang siapa je hamba-hamba yang boleh diberikan zakat kepada mereka di atas asnaf jalan riqab. Okey. Wa humul mukatibuna kitabatan sahihatan. Iaitu mereka yang mukatibun boleh, mukatabun, hamba mukatib boleh. Sebab mukatabah ini ni hamba tu buat perjanjian kitabah. Okey. Buat bila kata dalam kitab ke dalam kitab-kitab fiqh bila kata aqdul kitab wazan fi'al, iaitu macam jihad, mujahadah, kitab mukatabah. Jadi dia akad. Okey, dia akad. Maksudnya apa? Dia bayar sekian-sekian, nanti dia akan mereka. Contohnya hamba ni kalau Sayyid tu jual, berapa harga dia? Lepas tu kemudian contoh dia tanya, wahai Sayyid, kalau kamu jual aku ni, kau jual berapa? Contoh 100,000 genih. Contoh. Okey, kalau macam tu aku akan kerja, aku akan bayar kepada kamu. Habis 100,000 genih, aku merdeka. Okey. So mereka ni lah yang boleh dapat habuan zakat tu. Al-mukatibun, tapi kitabatan sahihatan. Sebagai akad kitabah yang sahihah. Lawan dia ada akad kitabah fasidah. Okey. Di antaranya kitabah sahihah dia kena munajjaman. Dalam mazhab kita dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, akad mukatabah hanya sah bila munajjaman secara beransur-ansur sahaja. Sekurang-kurang beransur itu 2 kali bayar. Masuk kalau halan cash sekali bayar tu tak sah di sisi mazhab kita, fasid. Okey. Soalan macam mustahil lah. Sebab tu apa bila sebab apa antara illah, sebab apa dia kata fasid? Sebab apa hamba dah tak memiliki dan sebagainya, lepas tu nak cash macam tu. Okey. Dan kehilangan dan sebagainya sebab harta pun nanti dia pegang juga sebelum tu.
nak penuh, nak kumpul sampai 1,000 tu, nak by cash, tak boleh. Tapi dalam mazhab mazhab Hanafiyah dengan Malikiyah sah sahaja akad kitabah yang halal, mana sekali cash sekaligus tanpa munajaman. Okey. Dalam mazhab kita mesti wajib akad mukatabah itu dengan tanjim ataupun najm, dengan dengan ansur-ansur, sekurang-kurang ansuran 2 kali. So mereka itulah yang boleh terima zakat. Okey. Pernah terbayang tak macam mana keadaan dulu tu? Keadaan dulu bagaimana? Ingat setengah orang tu dia ingat dulu tu, ingat macam orang dulu macam ni lah, tak ada warna biru, tak ada warna apa semua. Ingat macam cerita Piramli macam tu. Nampak tak? Seolah macam tak sama je macam ni sama. Nampak tak? Cuaca pokok warna hijau sama, awan warna biru semua sama je lah. Awan warna putih sama je. Okay. Sebab tu pernah tak? Kita 1443 sekarang ni. Contoh macam imam-imam yang besar-besar tu. Macam contoh di antaranya personality Imam As-Sakhawi, anak murid Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah taala. Beliau ini suka memakai pakaian warna putih. Dan suka pakai serban. Dan tali ekor serban dia tu memang kalau ikut sunnah tu tali ekor serban tu dekat belakang. Sini. Lurus, bukan letak kat depan. Okey, lurus kat belakang. Okey. Macam ni. Kena lurus betul. Okey. Kemudian mana pakai serban tu yang sunnah, sifat serban Nabi itu ada ekor. Okey. Kemudian sifat-sifat dia tu berapa panjang pula? Ada setengah yang jenis suka panjang-panjang sampai kat pinggang situ tu. Tak lebih sehasta macam ni. Tak lebih sehasta. Setengah-tengah aja, lebih kurang 2 macam tu. Ada yang pendek-pendek tak masalah, tapi serban Nabi tu ada ekor. Okey, tengah. Bukan kat sini. Setengah kan kat sini apa? Tu. Kalau Azhar tu pula kisahnya dulu semua Masyaikh Al-Azhar dulu tengok gambar-gambar Syekhul Azhar macam dulu. Ini baru je. Apa tak? Sebab nak beza apa? Sebab bila pemakaian macam tu dah jadi macam apa? Jadi adat budaya yang tersebar macam tu. Jadi tak boleh nak bezakan mana satu. Tengoklah sekarang ni. Sekarang jual sayur tepi-tepi jalan pun pakai serban. Nampak tak? So, orang Arab ni, PL dia macam Syali Jumaah lah. Pernah cerita kan? Yang satu video beliau tu. Kata apa? Waktu zaman dia jadi mufti. Waktu zaman dia jadi mufti. Dia pergi kat kedai. Orang kedai biasa-biasa. Lepas tu orang datang. Okay, ketika tu dia tak pakai pakaian macam tu. Pakaian biasa. Lepas tu, orang tu macam pelanggan tu, zabun tu tanya masalah faraid. Orang kedai ni jawab je lah. Lepas tu Syali tengok itu. Okay, mauqif tu takjub dia tengok situ. Maksudnya apa? Dah tak tahu pun jawab juga. Masalah faraid. Masalah faraid ni dia bukan masalah yang ni, dia kena rujuk je. Tak perlu malu kata orang tanya kejap, minta masa. Ingat je ni. Bila orang tanya faraid, minta masa terus. InsyaAllah saya akan semak malam nanti ataupun esok saya akan bagi jawapan. Macam tu, tak perlu okey jawapan dia bulan berapa je lagi. Wakil macam tu. Sekalipun antum hafal, lepas tu antum lupa hafal lah, macam tahulah kaedah kiraan faraid tu. Tapi ketika mubasyarah orang tanya, sebaik-baiknya minta masa. Tak ada masalah pun kalau ya apalah ustaz tu tak boleh nak jawab apa alatul. Tak ada masalah pun. Sebab ni berkaitan dengan harta. Antum dengan fatwa antum ni, pendapat antum ni lagi salah. Jadi Syali tengok, habis. Sebab apa? Yang jaga kedai tu pakai macam tu lah. Pakai jubah kan biasa jual apa? Kat Bakola jual sayur bukan kadang kan. Pakai jubah, lilit serban macam tu. Orang Melayu kita ni mungkin kalau pertama kali pergi Mesir mungkin terus panggil syekh lah, cium tangan lah apa semua tu, minta doa dan sebagainya. Nampak tak? Tu antara mauqif yang perlunya perbezaan dari segi pakaian dan penampilan. Sebab tu Azhar macam tu. Di antara yang jadi ba'is. Sebab ulama dia tu yang ulama Azhar kita tengok yang Dakati Raza semua tu macam tu pakaian dia. Okey? Smart lah waktu majlis apa? Majlis waktu dengan Syekh Muhammad tu. Waktu pembukaan Sahih Bukhari dulu tu. Yang depan penuh. 5 saf depan tu. Semua Dakati ni apa? Semua pakai imamah semua tu. Smart betul. Nampak tak? Tapi ingat jangan dibudayakan kita ni. Kita pakai itu bila nak balik, ambil gambar tengok kompo. Okey? Ada nak satu budaya
Kita ni bila sampai contoh peringkat master, adalah juga pakaian macam tu. Supaya apa? Letak sini ni. Ya, saya Azhari. Membawa amanah. Sebab apa tak berani? Dia sebenarnya satu je sebabnya. Antara sebab apa tak berani pegang? Ni. Sebab apa Instagram jadi orang tanya macam-macam, tanya pasal agama semua, Azhari orang anggap sebagai ustaz apa sebagainya. Takut macam tu. Nah, kamu belajar buat apa? Mana ilmunya mana? Nampak tak? Sehingga di zaman sekarang ni ke orang tak tengok dah pasal kopiah. Ustaz boleh tanya tak? Ustaz terus. Yang Azhari dah belajar padu-padu, dah bijak-bijak semua tu, itu yang tak nak panggil ustaz. Tak apa. Saya bukan ustaz. Lepas tu nak biar orang-orang yang biasa tu dipanggil ustaz. Kalau bukan kita sendiri menerima gelaran ustaz, siapa lagi? Itu hakikat, terima sajalah. Lepas tu kena amanah. Okey? Dan orang anggap ustaz, kena padu ilmu tu. Okey, nak jaga agama. Okey. Jadi, hamba yang macam tu lah yang dibolehkan untuk mendapat saham bahagian dalam zakat ar-riqab. Okey. Kemudian ammal mukatab kitabatan fasidatan. Adapun mukatab atau mukatib boleh. Kitabatan fasidah. Fala yu'ta min sahmil mukatabin atau mukatibin. Maka tidak diberikan akan mukatab itu tu daripada habuan mukatabin. Okey, daripada zakat tu. Okey, di sini ada masalah. Contoh, kalau kita beri zakat tu kepada sayyid, kita beri zakat tu kepada hamba. Hamba tu akan bagi kepada sayyid dia untuk dia merdeka. Lepas tu nanti ada iskal. Bagaimana pula jikalau sayyid itu tu kafir? Yang kedua, bagaimana jikalau sayyid itu tu keturunan Banu Hashim dan Banu Muttalib? Orang kafir tak boleh terima zakat. Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib tak boleh terima zakat. Macam mana pula? Nanti orang kata apa? Ada yang persoalkan. Macam mana dia? Macam ni, faham tak soalan dia? Macam mana hamba ni, kalau contoh sayyid dia tu orang kafir dan sayyid juga Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Bagaimana mungkin zakat ini, diorang tu ittifaq dah tak boleh terima zakat. Bagaimana kalau kita, macam mana zakat boleh diberikan kepada hamba, lepas tu hamba tu bagi kepada sayyid? Nanti kan lah sayyid tu juga makan zakat. Sedangkan sayyid tak boleh makan zakat. Nampak tak? Itu satu persoalan. Maka dijawab yang daripada kerajaan beri kepada hamba itu ala jihatiz zakah. Daripada hamba kepada sayyid itu bukan ala jihatiz zakah, tetapi jihatiz dain. Dah berubah dah. Okey? Sebab dia dah pemilikan, dah beri kepada hamba tadi itu, okey, dah dalam zakat tu dia pula tasarruf kepada sayyid dia tu, dah dikira min jihatiz dain, dah lain dah. Okey, sebab tu sah sahaja. Okey? Sebab keluarga Ahlul Bait Nabi ini ni tidak boleh menerima zakat. Okey? Sedekah yang wajib pun tak boleh. Seperti sedekah yang dinazarkan misalnya. So mereka ini hanya boleh terima apa? Boleh terima sedekah ataupun hadiah, sedekah sunat. Okey? Tu Ahlul Bait Nabi. Tapi pastikan pertama sekali tu kaedah kita apa-apa pertama sekali sabitkan dulu betul ke tak, betul ataupun tidak. Sebab banyak berlaku jadi apa, jadi Habib jadi sayyid palsu. Ada tak ada, kita tak nafikan, ya memang ada keturunan Rasulullah sampai sekarang. Para habaib, para sadah semua tu, sayyid, syarifah, okay, Hubabah, semua tu itu memang memang sabit. Okey, sebab dia orang ada Rabithah Al-Alawiyin. Kalau di Indonesia tu, cek balik keturunan siapa mendakwa keturunan Nabi tu, ada akan cek tu sampai dia punya nasab-nasab semua tu, Rabithah Al-Alawiyin. Jadi adalah orang-orang yang terlepas juga tu mengaku sayyid dan sebagainya apa semua tu lah tak lepas. Nampak tak? Tak lepas. Nak dapat kemuliaan, bayangkan kalau tiba-tiba belakang tiba-tiba letak dah habis tompat tiba-tiba Al-Hasani. Hoi, nampak tak? Salam pun macam tu. Tak. Share pun cium. Ahlul Bait Nabi. Tapi dia terbukti sebagai sebab apa? Nak dapat apa ni? Dapatkan kemuliaan, nak dapat harta dan sebagainya. Nampak tak? Sebab ni yang diceritakan oleh Syekh Rahimuddin.
hafizahullah taala, kalau di Indonesia tu ada golongan-golongan yang macam ni. Di Singapura pun boleh tahan banyak juga. Macam tu. Okey, nak menggunakan orang luar baru masuk tu pakai habaib sikit, boh jambang sikit apa semua tu. Cakap Arab sikit-sikit, pelat-pelat Yaman sikit contoh. Habib, nampak tak? Jadi orang husnuzan, nampak macam tu. Okey, tapi ingat itu tu. Okey, tak ke mana pun orang macam tu. Lalah terbongkar macam tu. Okey. Okey, wal gharim. Wal gharim. Okey. Tadi tu apa? Dalam masalah yang ditaklifkan, mana orang yang diberikan wal muallafati qulubuhum tu kan. Perempuan boleh tak diberikan? Contoh perempuan muslimah baru masuk Islam. Boleh tak diberikan zakat kepada dia? Okey. Itu khilaf dalam mazhab kita. Pendapat yang lebih asah, ya, boleh juga. Pendapat yang lebih asah, ya, boleh juga. Okey. Kemudian al-gharim, orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Ni, boleh terima zakat juga ni. Cek balik, ada hutang tak? Ada hutang tak? Iaitu, tengok ni, wal gharim ala thalathati aqsam. Orang yang berhutang itu di atas 3 bagai. Ni 3 bagai orang yang boleh menerima zakat atas kapasiti orang yang berhutang. Okey. Ahaduha man istadana dainan. Mereka yang berhutang, istadana mana berusaha berhutang. Okey, dia usaha berhutang. Ada tak orang usaha untuk berhutang? Adalah. Berhutangkan satu hutang dainan untuk apa? Litaskini fitnatin baina ta'ifataini. Supaya mengamankan, mendiamkan fitnah di antara dua kelompok. Fi qatilin, dua kelompok fi qatilin, pada yang dibunuh. Qatil dengan mana maqtul. Jadi seseorang dibunuh. Kemudian kelompok dia macam biasa tu, kelompok dia atau geng dia semua tu datang kata, ni apa, kabilah tu lah yang bunuh. Mana ada? Jadi balas itu tu. Okey, qatil yang lam yazhar qatiluhu, yang tidak zahir, yang tidak jelas pembunuhnya. Masing-masing menuduhlah. Jadi berlaku fitnah. Fatahammala dainan, maka menanggung ia man tadi tu, man istadana tu. Sebab apa? Bila dah terbunuh, apa lagi minta lah ni? Minta apa? Diat lah. 100 ekor unta tu. Nilai sekarang lebih kurang 700,000. 700,000 bukan geneh, 700,000 ringgit. 700,000 ringgit. Betul tak? Ni. Sebahagian kita ada. Ana ada kawan dulu tu. Okey. Dia apa nama dia? Allahumma salli. Dia bukan Navy, satu lagi Alam tak silap. Yang dia bahagian dekat kapal-kapal dagang tu. Kapal-kapal perdagangan tu. Macam MERS yang tu. Dia bukan kapal perang. Dia ada satu akademi, asalnya akademi alam rasanya. Angkatan laut bukan. Itu lebih kurang lah. Tahu tak? Waktu kat Sabah tu yang terbakar tu, meletup tu terbakar tu sebahagian daripada kawanan lah, tahanan setahun kat kampung dulu tu. Apa nama dia? Dia bukan Pascal. Dia yang untuk kapal dagang ni kan, kontainer-kontainer tu dia ada beberapa orang je. Dia tak ramai situ. Dia dalam 7 orang 8 orang macam tu je. Dalam kapal besar tu macam tu je banyak dia. Jadi dia kerja macam tu. Memang mahal lah. Gaji dia tu, gaji pertama pun 7-8 ribu. Dan tu muda-muda lagi. Dia belajar akademi tu dalam 2-3 tahun. Umur dalam 22 macam tu gaji 7-8 ribu dah. Okey. Waktu tu kat Sabah berlaku letupan. Ada masuk berita tu, letupan, meninggal. Dapatlah pampasan, lebih dekat RM1 juta. Jadi tu salah macam apa? Senilai macam tu lah. Senilai macam tu. Jadi keluarga dia buatkan rumah besar semua tu untuk family dia. Sebelum ni duduk macam rumah biasa, rumah besar sebagainya. Dah sukalah family buat apa? Alam kan? Akademi Laut Malaysia Sdn Bhd. Akademi Laut Malaysia Sdn Bhd Alam. Sama nak jadi bolehlah masuk situ tu, tapi kena badan sado-sado sikit. Okey, tinggi 170 ke atas. Okey. Yang sensor bolehlah masuk sana. Okey.
Jadi dia tu dah masing-masing kelompok kata ni yang bunuh apa semua sebagainya, maka dia pun fatahammal dainan, dia pun tanggung akan hutang, dia berhutang lah, pinjamkan aku ni 700,000. Bisa babi dhalik, dengan sebab demikian itu. Bisa babi dhalik, bisa babi taskinil fitnah. Tak apalah, duk balas sebab apa? Duk balas sebab nak dapat duit lah ni. Maknanya nak biar aman, biar bagi pada family dia hak dia semua. Tak apalah, kemudian kita pergi pinjam. Kemudian dekat bank tu 700,000. Tu kita bagi dekat sini. Tak apalah. Tak apa. Yang ni tak perlu bayar, yang ni tak apa. Saya orang luar, saya bagi. Dah, settle. Untuk kes. Tapi wakil bukan semudah itu. Nak pinjam ingat senang-senang 700,000. Lagi satu apa? Kalau dah kita bayar, siapa pula dia ni? Tak tadi yang bunuh. Nampak tak? Apa tujuan dia? Tak ada orang bayar 700,000. Orang luar tiba-tiba dia rasa dia nak bayar. Dia tak tahu boleh dapat sini, boleh dapat zakat. Nampak tak? Okey. Dah buat-buat macam ni kan dapat zakat, pergi ke zakat tak lepas juga. Kholas. Okey. Qad hamala dainan bisababi dzalik. Kemudian fayuqda dainuhu min sahmil gharimina. Maka fayuqda ditunaikan akan hutangnya itu tu min sahmil gharimina, daripada habuan orang yang berhutang. Ghaniyan kana au faqira, yang kaya adalah ia ataupun orang yang fakir. Tak kira orang yang manistadana ini orang kaya ataupun orang miskin. Ini galakan di dalam Islam untuk apa? Mana-mana perbalahan di atas apa kematian sebagainya itu boleh orang ada orang tengah tu nak bayarkan tu. Tapi pastikanlah buat benda-benda macam ni pastikan ada dalam zakat ke apa semua tu ada polisi untuk ni. Dia berikan. Nampak tak? Ni lagi buat bentang kitab apa semua tu contoh, tak ada, kami maaf tak ada polisi untuk bagi hutang. Kholas, nampak tak? Tak pasal-pasal dia pula jadi serabut lagi. Okey. Fayuqda dainuhu min samil gharimin ghaniyan kana aw faqira. Okey. Kemudian wa inna ma yu'tal gharimu 'inda baqa'id dain 'alaihi. Dan hanya saja diberikan al-gharim itu tu, orang yang berhutang itu, 'inda baqa'id dain 'alaihi, ketika masih kekal hutang di atasnya. Okey. Dia dah hutang tadi 700,000 contoh. Masih berhutang lagi. Dia tak bayar lagi. Contoh bank kata bayarlah setahun, cukup tahun. So dia boleh minta dekat zakat contoh boleh dapat 700,000. Ataupun fa in addahu min malihi, maka jikalau telah menunai ia, telah bayar ia akan dain itu tu min malihi, daripada hartanya. Dia dah bayar dengan harta dia sendiri, tak sempat daripada minta kepada zakat, atau bayar sebahagian, au dafa'ahu ibtidaan. Okey, ataupun dia tu dah bagi tu ibtidaan, bagi dengan harta dia tu, dafa'a malahu ibtidaan, pada permulaan. Maknanya dia tak berhutang ke orang. Tengok duk balah, tak apalah, ambillah duit aku ni, nah 700,000. Macam tu, lam yu'ta min sahmil gharimin, tidak diberikan akan dia tu daripada habuan orang yang berhutang. Okey. Jadi apa? Kalau nak minta tu jangan bayar dulu. Pastikan ada berbaki. Contoh dah bayar. Yalah, tak nak mengaji ghaib wa taqrib. Contoh, duk bayar. Alah, hutang lagi 10,000. Nampak tak? 690,000 tu dia dah bayar dah dengan duit dia sendiri. Tahu-tahu tinggal lagi 10,000 hutang dia tu, baru dia belajar bab ni. Boleh rupanya. Lepas tu dia pun pergi minta. Lepas tu nak minta 700,000. Memang tak dapat lah. Dapat 10,000 je untuk bayar. Okey, sebab dia dah bayar dah. Okey. Wa baqiyatu aqsamil gharimin fil mabsutat. Dan yang tinggal lagi daripada segala bagai gharimin itu ada dalam kitab mabsutat. Okey. Itu yang pertama. Okey. So siapa lagi tu? Perlu ditafsirkan ni, sebab mungkin ada dalam kalangan kita mungkin yang berhutang, boleh tak yang saya ni memanglah tak adalah miskin, tak adalah kaya sangat, tapi nak dapatkan atas kapasiti saham orang yang berhutang, boleh tak? Tengok boleh atau tidak. Okey, yang kedua yang sebelum masuk fisabilillah tu, itu yang kedua. Okey, kena tulis siapa yang tak ada kitab tu. Man tadayana li nafsihi, man tadayana li nafsihi aw ayalihi fi mubahin
Ai jaizin. Ta'atan kana amla wa in sarafahu fi ma'siyatin. Okey. Mereka yang berhutang tadayana. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tu ayat tu paling panjang. Apabila dia saling berhutang, mana dia berhutang lah. Hutang linafsihi untuk dirinya, keperluan dirinya sendiri. Nak beli apa? Nak beli baju, tak cukup duit, hutanglah. Okey. Atau nak beli apa? Nak beli kitab, hutanglah. Aw ayalihi, ataupun untuk keluarganya, ayal, keluarganya. Contoh, nak belanja, nak pergi apa, ada anak nak belajar lah, nak yuran sebagainya tu. Anak ramai, ada 10 orang, kecil-kecil. Okey. Kena pula anak-anak kembar semua. Dua, 10 orang. Penuh sekolah tu. Sekolah kebangsaan, contoh, Hayu Sabek contoh. Penuh dengan generasi dia daripada tahun 1 sampai tahun 6. Ketua pengawas, abang sulung dia. Bawah semua penuh tu. Mana ada kawan macam tu dia mulia lah. Dia apa? Dia ada kembar, dia kawanan tu. Ayah dia kahwin 2. Ayah dia kahwin 2. Lepas tu anak-anak tu sama tahun. Kawan anak tu seorang lelaki. Mak yang lain pula perempuan. Anak ni. So satu batch ada lelaki ada perempuan, mak lain-lain. Bawah dia orang pun form 4 ada. Form 3, betul form 1. Ada 2. Macam tu. Jadi apa? Orang panggil dia tu sekolah ni Empire Rashid kata. Sebab ayah dia Abdul Rashid, jadi Empire Rashid sekolah ni. Okey. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat anak ni dengan anak adik-adik dia semua tu orang baik, orang bijak, pelajar-pelajar cemerlang. Pelajar-pelajar cemerlang. Jadi orang-orang macam ni. Okey. Kemudian bayangkan daripada sekolah menengah macam tu rapat-rapat, akhirnya mereka pergi pula membina empire yang lain. Empire Yusim. Semua pergi Yusim. Empire Yusim. Okey. Kemudian memang terbinalah empire dia tu sehingga dapat anugerah pelajar terbaik. Okey, kalau kenal Muhammad Miqdam bin Abdul Rashid yang dapat anugerah yang dia perbankan Islam tu, dia jelajah kat beberapa buah negara dan pelajar yang bijak. Dia sekarang ni apa penolong penasihat bank tu lah. Kawan tu. Waktu kat sekolah macam tu lah. Okey, alhamdulillah. Okey. Tak ada masalah. Jadi bayangkan anak ramai macam tu, tapi tengoklah keberkatan. Anak tanya, ayah gaji berapa? Betul bagi tahulah. Tak adalah banyak sangat. Maksudnya sederhana. Macam mana boleh banyak-banyak macam ni? Kita macam kira buat kiraan kita sendiri pun apa semua tu. Macam Ana ni 8 orang. Buat macam boleh tahan juga. Tapi ada adik-adik 8 orang. Dia adik-adik 18. So, macam mana ayah dia buat macam bahagi-bahagi macam tu? Lepas tu dah keberkatan lah. Keberkatan. Sebab apa? Gaji tak banyak sangat, tapi keberkatan tu, pandai didikan agama dan bagi sebagainya, sehingga qanaah bersederhana dalam kehidupan. Akhirnya alhamdulillah. Okey, bayangkan kalau orang-orang yang banyak macam ni. Contoh tiba-tiba tak mampu dan sebagainya. Contoh awal tahun, awal tahun masing-masing nak yuran. Yuran seseorang sekolah tu apa? Lebih kurang dekat 500 600. Baju baru apa semua tu. Kena ada cash macam tu. So macam mana? Contoh misalnya dia pun berhutang. Okey, dia pun berhutang. Ni ayalihi fi mubahin, pada perkara yang harus. Okey, ai jaizin ta'atan kana amla, sama ada perbuatan taat ataupun tidak, iaitu pada ibadat ataupun tidak. Benar-benar harus bayar yuran apa semua tu, beli keperluan dapur apa semua tu kan. Sedih kadang-kadang tengok ada satu video tu dekat Mesir tu, ketika orang bagi sedekah tu, dia kata terus spontan, yang alhamdulillah dapat beli gas. Nak beli gas tu apa? Ambubah tu. Tu. Dia orang naik basikal apa semua tu terus menangis, pak cik tu. Kata alhamdulillah boleh beli gas.
Contoh kita pun tersentuh, nampak tak? Guys, tu berapa je, nampak tak? Tapi usaha-usaha macam tu. Okey? Jangan kata, macam mustahil lah, takkanlah berhutang, dah ada gaji, dah ada apa semua tu. Tengok orang sekarang ni. Tengok nilai penghutang, nilai hutang kat Malaysia tu mana disebab seorang tu yang berhutang rumah, berhutang kereta, berhutang apa, berhutang semua tu, kiraan dia terkejut tu kalau dengar ni nilai dia tu. Okey? Tapi nak gaya, pakai kereta sport, pakai apa semua tu, hutang. Kalau boleh usaha jangan berhutang. Mana hutang-hutang rumah tu biasalah, tapi jangan hutang-hutang benda-benda yang tak ada faedah. Sekalipun wa in sarafahu fi ma'siyah, sekalipun dia tu transaksikan gunakan kepada maksiat. Asalnya macam ni, dia pinjam tu memang untuk keperluan diri dia, keperluan keluarga dia. Kemudian dia ambil hutang tu digunakan untuk maksiat, contoh. Dia berjudi misalnya. Okey, so dia berhutang. Itu pun boleh juga. Okey, itu pun termasuk al-gharimin. Itu dibolehkan. Yang kedua into in ghayah, sekalipun dia tu tasarrufkan kepada maksiat. Yang kedua, man tadayana fi ma'siyatin, wa sarafahu fi mubahin aw sarafahu fiha wa taba. Taubat adalah wataba wa zunna sidquh wa in qasuratil muddah. Okey, tak apa, tu tafsir je. Nampak orang yang berhutang pada maksiat, memang dia berhutang tu nak main judi macam tu. Tapi dia gunakan duit yang dihutang tu, contoh dia hutang apa 1,000, tapi dia guna 1,000 tu untuk ni, dia berhutang. Okey, dia berhutang bukan dia ambil duit haram, tak. Dia berhutang dengan orang tapi memang dia nak gunakan untuk berjudi. Kita kalau orang nak berhutang, kalau memang kita yakin wala betul zon, kita tahu orang ni akan gunakan untuk maksiat, haram kita pinjamkan. Ni tak tahu. So dia memang pinjam dia kepada kita, contoh memang untuk judi. Tapi dia gunakan untuk perkara-perkara yang harus, beli makanan, beli kereta, apa sebagainya. Okey? Ataupun dia gunakan untuk maksiat tadi tu. Dia berjudi tadi. Tapi wataba. Tapi dia bertaubat. Wa zunna sidquh. Dan dizankan, mana dipercayai kebenarannya. Kebenaran dia bertaubat tu. Sekalipun pendek tempohnya. Tapi saya dah taubat dah bila pinjam semalam. Nampak tak? Waktu semalam pinjam semalam pukul 7 malam. Pukul 9 main judi. Ada baki lagi 50,000. Okey, ada baki 50,000 lagi. Lepas tu so macam apa, dia berhutang macam tu. So ada 50. Lepas tu dia belilah benda-benda mubah dan sebagainya tu semua. Kemudian so kena bayarlah balik hutang tu. Kemudian dia sempatlah bayar ke macam tu. Ada baki 50,000 macam tu. Walaupun pendek sehari ke kita, dah taubat dah, betul ke taubat? Tengok macam yalah, nak ikut zahir lah. Mana boleh periksa dalam hati orang. Kau cakap betul, saya taubat serius. Macam tu menangis apa semua tu. Betul lah tu. Zon ni. Nampak tak? Maka diberikan kepada itu sekadar hajat dia betul, boleh bayar balik. Nampak tak? Sebab tu dalam masalah ni sebenarnya kalau zakat digunakan, ditasarrufkan sebaik-baiknya, bukan kita kata zakat sekarang ni tak sebaik-baiknya, tapi dia baik, boleh diubah baik. Dekat sini berapa ramai orang yang bersusah sebab apa? Sebab hutang. Nampak macam zahir macam sederhana, tapi hutang banyak. Dia macam contohlah, dia ada modal, kemudian dia berlabu-labu COVID habis. Contoh. Ni perlu praktikal ni, perlu disampaikan kepada orang-orang yang atas tu. Yang susah dalam kalangan kita, macam ibu ayah kita yang nampak ni, kita tak tahu ibu ayah yang datang sini ni. Mungkin sampai sebab ada kan, ni wakil ada yang terpaksa jual tanah, abang anak nak mengaji Mesir ni. Ada terpaksa jual lembu dan sebagainya tu. Mana kurang harta macam tu. Okey, jadi orang berhutang macam tu. Sepatutnya mereka boleh dapat habuan zakat. Lepas tu macam mana zakat perlu ditambah baik ke bayar 2 kali ganda ke? Tidak perlu. Sebab menurut peribadi anak tu, waktu anak tanya, bangunan contoh negeri Selangor, contoh
kadar zakat tu ratus juta. Minta sikit je, dalam 10 juta je, untuk beli imarah baru. Belajar Selangor dah sesak dah ni. Di mana belajar Selangor? Belajar Selangor. Duk mana rumah sewa? Asrama mana? Contoh. Okey, contoh. Kemudian ni, bila tengok balik penilaian ke mana zakat banyak tu diberikan kepada fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Tetapi standard mana fakir dan miskin itu tu? Bila kita tengok, ya Rob, luas betul. Jadi luas. Maknanya orang-orang yang agak sederhana pun dapat juga. Tak payah tanya, wakil je lah. Dah mampu dan sebagainya, boleh bekerja dan sebagainya. Apa juga? Kau tengok asnaf zakat, contoh, kadang-kadang orang-orang yang dah ni pun dah tak perlu tapi masih mengambil lagi. So, kalau dikurangkan, dicek balik betul-betul tu, boleh sebenarnya untuk apa bantu pula orang-orang yang berhutang dan sebagainya. Nampak tak? Banyak ni. Tapi ni, ingat ni. Satu perkara, bila dah buat hutang-hutang macam ni, ingat, orang berhutang ni, dia rasa rendah. Betul nak minta, nak isi borang, contoh, tuan, ada borang tak? Saya nak isi borang minta zakat, contoh, zakat atas nama apa? Berhutang. Itulah berhutang lagi, contoh kalau bagi macam tu. Ataupun pandang sinis macam tu. Kita tahulah, kita waktu dulu belajar dulu tu, waktu sekolah tu pernah pergi kat zakat tu. Geram betul. Muka kerek je, nampak tak? Nampak tak? Bekerja situ je. Nampak tak? Situ. Jadi bila orang macam ni, bayangkan kita ni yang ada kenderaan sendiri, bayangkan makcik-makcik ke apa contoh yang apa? Yang tak ada kenderaan naik bas tiba-tiba kena bukrah dan sebagainya, nampak? Kena nak minta lagi. Sebaiknya ni satu kerja amal yang sangat baik yang dibid'ahkan. Yang dibid'ahkan oleh Ustaz Yaakob Yusra, tak silap. Nama macam itulah. Yaakob Yusra kan? Di Kedah tu. Dia buat tabung apa, ATM beras sebagainya, tak perlu bermuamalah dengan orang. Masuk ambil kad, terus masuk scan kad tu, keluar beras. Jadi tak perlu bermuamalah berhadapan dengan orang. Sebab orang yang meminta ni dia semalu tau. Lagi-lagi asyik minta. Bayangkan, bosan dah dia lagi. Nampak tak? Setengah orang. Jadi, tu satu benda usul yang sangat perlu dipuji. Okey, sangat-sangat perlu dipuji. Jadi di sini keperluan untuk apa? Untuk mengenal pasti balik kadar kemiskinan tu macam mana. Sehingga boleh ada ruang juga untuk diberikan kepada orang-orang yang berhutang. Ni tengok dalam kalangan ni muka macam ni kan. Ingat muka tak ada hutang je ni muka. Tapi zahirnya bila balik muka hutang lah. Nampak tak? Apa? Banyaklah. Hutang time apa? Nak bayar rusum lah, hutang nak beli kitab lah, hutang nak bayar sewa rumah lah, hutang ni lah, hutang ni. Banyak sebenarnya. Tapi kalau ada pusat yang macam betul-betul buat khas untuk orang-orang yang berhutang saja, kita cek lah betul-betul. InsyaAllah. Memang ramai orang berhutang lepas ni. Dan macam tu lah, pandailah apa, ada qaid dan sebagainya. Okay? Asyik muka ni je, tahu dah ni. Nampak tak? Okay? Jadi itu tiga golongan yang boleh menerima zakat untuk orang yang berhutang. Bersalahan dengan orang-orang yang berhutang untuk maksiat dan dia gunakan untuk maksiat dan dia tidak bertaubat, yang itu memang tak boleh. Okey. Wa amma sabilullah. Adapun jalan Allah, iaitu fi sabilillah, tu siapa? Agak ni. Okey. Tengok asal sabil tu tariq. Okey, fa makna fi sabilillah tu at-tariq al-musil ila Allah wa yashmalu kull ta'ah. Mana tiap-tiap ketaatan tu ialah fisabilillah lah. Tapi ditaglibkan kegunaan itu pada uruf dan syarak itu fil jihad. Okey, pada jihad. Dan jihad ni kita pun jihad juga ustaz. Sebab apa? Buktinya apa? Selalu dengar perkataan jihad. Selalu dengar perkataan mujahadah. Kita kat sini kena mujahadah. Maksudnya kena berjihad tu. Bila berjihad, mana apa? Boleh. Lepas tu boleh pula. Boleh ke NGO yang atas dasar nak mujahadah pelajar, berjihad di jalan Allah semua tu minta dapat zakat? Dah orang mula macam tu lah. Okay. Tengok. Okay. Kat sini ni, sebab tu dalam mazhab Syafi'i tu, mereka tu siapa? Fahumul ghuzatu. Mereka yang berperang. Ghuzatu. Asal apa? Ghuzawah. Okay. Wazan fu'alah. Mereka-mereka yang berperang. Ghazin, ghaza ya ghuzu, ghuzuwan. Okay.
orang-orang yang berperang yang alladzina la sahma lahum, yang tidak ada habuan bagi mereka itu fi diwanil murtaziqah, di dalam senarai daftar, fi diwan senarai daftar al murtaziqah, orang yang dapat gaji. Okay, orang yang dapat gaji. Maksud apa? Tentera-tentera yang suka rela, balhum mutawwi'una bil jihad, bahkan mereka itu tu yang mutatawwi'una bil jihad, yang semata-mata buat pahala atau suka rela dengan jihad. Maknanya bukan, kalau situasi sekarang ni bukan askar-askar yang dah ada gaji, bukan ashabul rawatib, tapi yang suka rela. Nampak tak? Kalau contoh biasalah pihak-pihak pengaman dan sebagainya kadang-kadang minta tolong juga orang kampung dan sebagainya. Orang kampung tu lah yang tak ada apa, yang tak ada gaji yang tetap tu, semua tu sukarela tu, hanya tu diberikan. Okey. Tapi tengok di sini ni, kaedah dia tu tulis ni. Ini balhum mutatawwi'una bil jihad, betul tak tepi tu. Sampai ada kitab tak apa. Fayu'tuna walau aghniya'a i'anatan lahum 'ala al-ghazwi, i'anatan lahum 'ala al-ghazwi, fayu'tuna walau aghniya'a i'anatan lahum 'ala al-ghazwi, ghaza yaghzu ghazwan, wa yajibu 'ala kulli minhum, wa yajibu 'ala kulli minhum raddu ma akhadhahu, wa yajibu 'ala kulli minhum raddu ma akhadhahu illam yaghzu aw ma fadula ba'da ghazwihi in fadula ba'da ghazwihi syai'un lahu. Ni tengok ni. Ni orang-orang yang berperang asalnya. Okey, yang fisabilillah. Lepas tu ni yang asnaf fisabilillah ni. Lepas tu orang yang bahagian menggunakan zakat dan sebagainya tu kena detail. Siapa orang-orang yang perlu jadi pegawai zakat tu? Tu akan datang. Mereka alhamdulillah sekarang ni terlatih bagus. Akan datang supaya penambah baikan. Siapa? Ni muka-muka ni lah, pelajar ni lah. Kena pelajar ni. Mereka yang lebih tahu keperluan zakat. Contoh, zakat untuk fisabilillah, untuk belajar. Cukup tak kadar untuk belajar ni? Okey, dengan kadar yang telah diberikan, cukup atau tidak? Cukup ke tak? Tengok. Tok master dengan PhD pun tak ada lagi. Nampak tak? Kena ada. Sebab itulah pelajar kita tak sambung. Sebab kebanyakan degree ni banyak beasiswa. So bila tidak ada beasiswa madrasah ulia, tak adalah. Okey, kemudian kadar tu kadang-kadang melebih-lebih pula. Seperti dulu di sebahagian negeri sampai setahun dia bagi 27,000. Masya-Allah. Oh, itu 27,000. Kita pun try pelajari negeri tu, tak lepas lah. Tapi alhamdulillah, dah apply tengok dapatlah negeri Selangor. Tengok negeri tu dah dimansuhkan dah dikurang-kurang, bahkan lebih kurang daripada negeri Selangor. Dulu. Lepas tu ada pula, okey, yang bagi sampai, ada lagi sekarang ni yang bagi sampai kadang-kadang yang agak-agak 20 lebih ribu macam tu, 25. Nampak tak? Boleh macam tu. Lah tengok yang dapat bukan yang jenis mengaji. Kholas. Realiti tak? Realiti. Okay, waqi'. Tengok kawan-kawan jenis mengaji ke sana ke sini, jenis betul-betul menuntut ilmu fisabilillah ni. Tengok dia tak ada beasiswa dan sebagainya. Nampak tak? Tapi bila kita cek balik, result apa? Makbul. Tu makan dia. Dah suruh dah pada mula tu. Belajar talaki sana sini. Akademik tak perform, rugi. Tu platform paling mudah untuk dapatkan beasiswa. Okey, tu. So perform dekat akademik tu. Tengok bagaimana kalau orang yang berperang ni. Kiaskan nanti orang yang menuntut ilmu ni. Mereka itu diberikan walaupun mereka kaya.
Bukan orang kaya ataupun dia kaya sendiri, boleh buat fisabilillah. Tapi untuk apa? Sebab apa diberikan walaupun kaya? I'anatan lahum 'alal ghazwi. Untuk bantu mereka itu, okey, di atas berperang. Taklah guna harta sendiri. Berperang apa kita ni? Konsep kita sekarang ni, yang fisabilillah ni, yang dikhususkan untuk belajar pun fisabilillah. Pergi mengaji lah. Pergi kuliah, naik tramko, naik bas, semua tu. Pergi kelas talaki, naik Uber dan sebagainya, beli kitab dan sebagainya. Bukan perkara tu. Wa yajibu ala kulli minhum raddu ma akhadahu illam yaghzu. Khalas. Wajib di atas setiap mereka itu tu pulangkan balik apa yang diorang dapat jika kalau mereka tidak berperang. Dah dapat haba untuk belajar, tiba-tiba tak belajar, pulang baliklah. Apa untuk belajar? Saya belajar ustaz, saya daftar kuliah. Belajar tak? Baca tak kitab? Duk murajaah ke tak? Pergi kuliah ke tak? Pergi talaki ke tak? Tak juga. Bagi balik. Tahu tak? Kau sedap ada macam ni kan? Contoh kalau nak jadi lajnah pemeriksa penerima zakat ni, dia mengaji ke tak? Bila dah berlaku sekatu, habislah lepas ni kena mengaji. Nampak ustaz Khalid belajar cepat belajar. Ustaz. Dia ada orang macam tu lah. Nampak ustaz nak perform, saya ambil matan tadi tu. Dia tak tengok matan terbalik, nampak tak? Okay, kemudian tengok ni. Kalau tak berperang, so dia dapat untuk berperang, tapi tak berperang kena pulangkan balik. Dapat untuk belajar, tiba-tiba tak belajar. Sebab tu dobit belajar tu perlu jelas. Anak kalau jadi pegawai zakat memang zakat tu bukan apa? Bukan okey, apa tanda ni belajar? Bukan dah daftar kuliah, ada apa? Ada tasdik dirasi dan sebagainya, tarosi. Bukan yang tu. Kena periksa lah. Apa? Kena ada lajnah pemantau kualiti pelajar tu. Dulu ada. Tapi sekarang tak ada lah. Itu yang perlu ada tu. Tahun 3 contoh. Nak masuk tahun 4 atau tahun 2 nak masuk tahun 3. Okey. Nak dapat test dulu ni. Temu duga. Pastikan apa? Mumtaz. Okey, mumtaz. Tak kira mumtaz tak mumtaz. Dapat jawab ni dulu. Okey, rukun ni apa semua, baca kitab ni. Boleh ya. Boleh dengan ustaz. Alamak dulu ustaz dah suruh baca kitab apa semua tu. Mula nampak tak? Tu mana belajar. Nampak tak? Tapi ingat ada juga yang belajar tapi still kalau kita bagi kitab tak boleh baca lagi. Salahnya di mana? Bukan sebab tak belajar. Mereka itu tak dapat. Okey? Cara belajar tak tumpu dekat mana yang lebih aulawiyat. Okey? Penuh sangat masa dengan kelas lelaki tak boleh. Haram. Nak dengar ni, kau nak betul-betul jadi. Kesian belajar. Siang kuliah dulu. Kuliah dah tak hari. Malam tak malam talaki. Balik petang dah penat masak dan sebagainya. Kadang-kadang petang pun ada kelas juga. Pergi tak hari perform. Dia ni memang terkenal dengan mengaji. Balik tak jadi apa? Masyhur dengan kata ni je lah. Syuhra kata bitalab. Mulazamah dengan syekh ni. Syekh mulazamah tak mulazamah nak tak kira tu. Baca kitab sini. Syarat utama. Bayangkan kau tak boleh baca kitab belum terkabur. Bayangkan nak pergi lagi. Bagi tanda awal je. Dia boleh baca kitab, perform, padu. Okey, tanya benda lain pula. Alhamdulillah. Dia kan ada samarah. Nak tahu cara dia belajar tak belajar betul atau tidak, ada samarah. Samarahnya apa? Dia tu kualiti. Kau dah mendawa saya ni pergi sini. Saya cara belajar ni cara yang betul. Tengok kualiti dia. Kalau betul-betul kualiti, dia boleh mendakwa dakwaan itu betul. Cara dia belajar betul. Tapi kalau saya ustaz, saya menghafal, saya ni apa semua. Cepatlah. Baca. Tak boleh baca lagi. No, dakwaan tidak diterima. Macam tu. Okey? Kemudian, ni kalau tak perang kena pulangkan balik. Semua tu. Au fadula ataupun jika wajib di atas mereka itu memulangkan ma fadula, memulangkan akan barang yang lebih. Dari ba'da ghazwihi, selepas daripada perangnya. Dah perang ada tempoh balik, ada lebihan tadi tu. In fadula ba'da ghazwihi syai'un. Nampak? Macam ni tadi tu. Kiaskan dengan tu, kapasiti kita yang dapat tu untuk belajar. Tak tahu dia belajar tu ada tempoh dia 4 tahun. Habis 4 tahun, ada duit lebih. Patut kena pulang. Ini tak pulang. Apa yang tu pun tak minta, ni pun tak ada apa-apa, tak ada cakap apa-apa. Nak kata amanah sebenarnya ni. Sebab apa ustaz ketat sangat? Tak, ni amanah. Harta, takut kita harta makan ni haram. Itu yang hafal tak boleh-boleh tu. Takut kat situ masalahnya.
Pernah terfikir tak? Ya apa dah ngaji dah rajin dah, sebab apa tak boleh lagi? Yang aku suruh belajar pergi benda lain. Nampak tak? Oh suruh perang pergi beli selfie kat bukit-bukit tu contoh. Kena panah dengan musuh mati macam tu je. Boleh. Belajar-belajar jalan-jalan boleh. Tapi kalau nampak sangat berjalan dia tu lain macam lah. Bila dah ghalabah dekat al-ghalibu ala hayatihi tarah apa? Jalan-jalan tajawul tu, khulas lah. Nampak tak? Itu penting. Nak berjalan untuk apa? Sekarang ni budak pandai kan sekarang dah belajar dah. Belajar fiqah dah. Apa? Pergi jalan. Buat apa tu? Tarawih ke tanazzuh? Oh tak Ustaz, kami tarawih Ustaz. Bukan tanazzuh. Yalah tu. Ustaz, tarawih. Betul apa beza tanazzuh dengan tanazzuh? Kalau tanazzuh tu tak boleh. Kalau tarawih boleh. Apa beza dia? Alamak Ustaz, sorry lah. Apa tak? Kena tahu betul-betul. Tak boleh menipu di atas istilah saja. Gimana tu? Tarawih Ustaz. Dia pandai tu ngaji fiqh dah. Nampak tak? Ni kata jalan-jalan Ustaz. Jalan-jalan. Kena tafsir. Jalan-jalan tu apa? Tanazzuh ke apa? Ru'yatul bilad ke saja nak tengok-tengok. Alex tu nak tengok-tengok. Macam tu. So kena hati. Ingat, bukan apa tau. Sebab ini amanah. Orang bagi kepada kita. Ini bukan duit negeri apa semua tu. Duit zakat orang. Duit zakat tu duit untuk pembersihan mereka. Pembersihan harta mereka itu. So harta-harta ni harta yang benar. Zakat tu kita dapat. Kemudian kita gunakan sebaik-baiknya. Kena amanah ni. Bukan sembarangan boleh. Ni pergi beli benda yang tak ada kena-mengena langsung. Pergi jalan-jalan. Pergi apa semua tu. Pergi jalan-jalan selalu. Ingat tu. Amanah orang. Lepas tu jalan-jalan pula. Makan kat situ tu apa semua tu. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Takut kita pula terbekas. Nanti apa? Buat benda bersama juga kepada bini juga. Buat kepada anak-anak juga. Macam mana? Dah ajar dah. Suruh baca Alfiyah. Suruh baca mengulang Al-Quran sebagai dah didik. Tak hari suruh menghafal Quran. Apa tak masuk-masuk? Tengoklah ayah. Sumber makanan daripada mana. Betul tak? So kena jaga betul-betul. Serius saya cakap. Takut-takut kat sini lah punca kebanyakan pelajar-pelajar ni. Duduk kat sini ni, takut kat sini ni. Bukan mengaji. Dia tak jadi tak mengaji ni. Duduk jadi tukar-tukar handset. Duduk pergi makan. Kerja pergi makan dia. Terus terang cakap. Ana tak pernah pun Ziad pergi kawan-kawan. Memang tak sempat. Serius tak sempat. Kawan Ana sempat pergi tu apa? Tahnik itu je. Majlis tu. Dia buat. Akikah tu. Situ satu. Yang satu batch ni tak pernah pergi langsung. Rumah Hafiz seorang je pergi hari tu. Itu sebab apa? Nak cek rumah. Tengah cek rumah. Nak cek Halqah Sulaiman ni. Alah. Cek penat. Pergilah singgah situ tu. Rumah lain tak pernah singgah langsung. Bukan apa. Tak ada masa. Sebab tu apa? Memang tak payah jemput ustaz. Memang tak payah. Memang tahu dah jawapan dia. Memang tak sempat. Sebab bila ziarah yang biasa orang buat ni. Pergi rumah kawan. Minum syai. Makan-makan. Borak. Apa semua tu. Bukan sekejap. 2-3 jam kan 4 jam. Pak balik. Betul? Dah habis. Masa macam tu je. Lebih baik kita duduk dalam ni bilik baca kitab. Lebih baik mengaji apa semua tu. Sebab tu kesibukan itu satu nikmat bagi anak. Kesian juga kadang-kadang tu bagi orang lain. Ustaz nak tolong ustaz buat kat kelas ni apa. Ustaz kelas ni kalau insyaAllah. Macam insyaAllah Syekh Usamah. Nampak tak? Tak sempat. Sebab apa? Ni takut ni. Orang bagi duit dan sebagainya tu untuk belajar. Kena belajar betul-betul. Okay? Amanah ni. So sebab tu ni nampak tu. Bila ada lebih sebagainya tu kena guna sebaik-baiknya. Sebab tu ana syorkan untuk pelajar sebelum habis tahun 4 kena habiskan. Tak kat sini ni. Okay? Akan ditanya semua tu dengan harta kita tu. Jangan jenis pula kumpulkan kekayaan dengan duit zakat. Dah dapat zakat ni, lepas tu minta zakat tu. Zakat tu kata kena bukti tak dapat. Lepas tu dia pun menipu dan sebagainya. Saya tak dapat zakat apa-apa lagi. Contoh, zakat ni saya tak terima, tak dapat. Dia minta dapat zakat 2 dah. Minta zakat lain pula. Faham? Dah keperluan dia dah cukup dah. Minta zakat lagi. Nampak tak? Dia guna. Dia menipu. Contoh apa? Gaji ayah berapa? Contoh, gaji ayah 5,000. 5 tu dapat. Dia buat 3,000. Tak? Bahaya sangat. Serius. Takut situlah punca duk belajar rajin-rajin. Tak masuk-masuk. Okay? Harta tu. Sebab tu akhilan tanal ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilah bi bayanin zaka'un wa hilsun. Betul? Wa bulghatun kena ada bulghah. Tapi kalau dah bulghah haram, khalas. Okey. Wa amma ibnus sabil. Dan ada pun anak jalan. Terjemah anak jalan. Itu bukan anak jalanan.
Okey, anak jalan tu mana disebabkan sebab apa? Dia berada di pertengahan jalan, dia musafir ni. Fahuwa, maka dia tu Ibnu Sabil, man yunshi'u safaran, mereka yang memulakan akan safar, min baladiz zakah, bermula min tidak, bermula daripada negeri zakah. Negeri zakat, kita nak dapatkan zakat tu negeri mana? Okey, aw yakunu mujtazan bi baladiha, ataupun adalah dia tu yang melintasi, melalui, merentasi negerinya, negeri zakat. Wa yushtaratu fihi al-hajatu wa 'adamul ma'siyah, dan disyaratkan padanya fi ibn sabil itu tu al-hajah, ada keperluan, wa 'adamul ma'siyah, dan ketiadaan maksiat. Ni tengok ni, parti molek. Kita kat negeri Selangor contoh, kita nak memulakan permusafiran ke mana? Ke lembahan Nil, bumi para anbiya. Okey, cubalah tengok sekali jejak Rasul tu ketika tentang Kahirah tu. Dia punya feeling dia tu. Waktu kita tak sampai Mesir lagi, feeling ni macam subhanallah, para anbiya, para ulama dan sebagainya. Dapatkan feeling tu balik. Tengok balik ayat cinta tu. Masya Allah. Wah, alhamdulillah 9 tahun lulus. Nampak tak? Duk kerja tempe je, nampak tak? Tengok tu. Tu di belakang. Tu sudah ada Rosah tu dekat Sabek ni, nampak tak? Time mana naik teksi sebagainya tu. Dapatkan balik rasa tu macam haibah Pak Zahar tu. Punya susah, alhamdulillah 9 tahun mau ambil degree. Nampak tak? Kerja jual tempe je. Mana nak sebab masa nak murajaah dan sebagainya. Okey. Betul lah. Jangan sibuk sangat. Jangan kiaskan dengan resto-resto tu. Resto tu ada jadual diorang. Ni memanglah kalau resto tu 5 orang bertumpuk, memang tak ada masa nak mengaji lah. Tapi diorang ni nampak naik tahu apa semua tu, diorang tersusun. Kena husnuzon. Nampak tak? Macam tu juga. Okay? Kena macam tu. Tengok balik. Ada yang siap sama master lagi orang yang jadi macam ni. Mana tak ada jadi halangan pun. Nampak tak? Okay? Jangan sangka buruk kepada resto tu. Allah. Tanpa diorang mati kita. Serius, itu khulasah. Yalah, nak makan apa kedai-kedai mahal-mahal tu anak jarang lah. Makan depan-depan walaupun dekat, walaupun sedap tau. 40, 45 tak kan, apalah, ambil lah, geprek je lah, crispy lah, ambil lah, tu je lah duduk tu. Biarlah walaupun nasi kering keras macam tu, tak ada sup. Lepas betul tu. Okey, situasi dia macam mana? Ibnu Sabil ini anak jalanan, iaitu di negeri zakat tu. Mana zakat tu milik negeri tersebut. Okey, balad. Contoh kita di negeri Selangor, kita nak bermusafir. Okey, syarat tu kena ada keperluan dan tidak ada maksiat. Okey, contoh kita nak pergi mana? Nak pergi Kedah, nak pergi Penang, pergi Kelantan, pergi Johor, pergi Sabah, ada urusan. Contoh apa? Ada pengajian contoh. Boleh minta. Ni kita memulakan dekat negeri. Contoh kita wahai zakat, cakap, boleh tak saya nak pergi musafir ni, tapi syarat tak mampulah. Nampak tak? Mana ada keperluan lain, maknanya kalau guna kita habis duit kita. Kita sesederhana macam tu nak gunakan apa bajet tu ada tak untuk Ibnu Sabil? Ada sini ni, okey, untuk sebab tu ada dalam zakat tu, iaitu penerbangan apa semua tu, kos penerbangan kali pertama dan macam tu ada. Tu kos-kos tu sebagian orang tak situ tu. Sedangkan bukan untuk khas untuk penerbangan, apa-apa kalau naik bas ni pun dah boleh. So kita memulakan dekat negeri Selangor, kita minta bajet untuk daripada negeri Selangor. Untuk kadar tu je lah. Naik contoh naik bas pergi Kelantan, Rantau Panjang contoh, macam dulu dekat pondok. Tiket bas 48 macam tu. Minta tu je lah. Lepas tu daripada situ tu, pergi sana RM20 pergi Patani. Tu jalan naik motor apa semua tu kat situ, sampailah situ. Kos kau macam tu tu. Tak boleh lebih daripada situ. Kena detail, kena amanah bagi tahu. Jangan kata, naik bas ni kena ni apa semua. Kos dia 100. Dia bantai 100, bantai kali ganda-ganda. Yang orang tu, alah dia tengok muka baik apa semua. Jangan menipu juga. Ni, jangan ingat tok lebay apa tak menipu. Sampai sekarang tu balik. Okey? Dulu tu apa? Takkanlah tok lebay nak menipu. Nampak tak? Itu betul. Tapi sekarang ni tak boleh harap sangat. Okey? So dia memulakan pada negeri safar itu tu, dia negeri balad zakat itu tu, minta kat situ tu nak pergi musafir, ataupun dia merentasi negeri itu. Terputus bekalan. Okey, terputus bekalan. Ni biasa apa? Terputus bekalan. Ataupun tak terputus bekalan, contoh transit. Ni faedah transit.
Kalau orang ada menyediakan zakat untuk Ibn Sabil. Transit kat mana ambil negara? Transit dekat Kuwait. Okey, Bahrain yang dia punya mata wang tu, dinar mereka itu tu, dirham mereka itu RM13, RM15 macam tu. Satu dorang tu, satu dinar dorang tu. Jadi so kita kat situ tu kita Ibn Sabil. Kita merentasi negeri tu. Boleh minta zakat tu atas asnaf Ibn Sabil. Okey, Ibn Sabil. Tapi sekadar untuk sampai kepada sinilah. Tapi berniat praktikal susah. Sebab apa? Tiket bukan ikut transit. Dia transit tu sekejap saja, lepas ni dah terbayar dah. Maksud kita ketika bayar tu dah habis dah. Nampak tak? Bukan kita kat Kuwait tu kena cek duit lagi sekali, kita bayar, tak ada. Nampak tak? So tak ada keperluan. Misalnya kalau tiba-tiba hilang duit sebagainya, perlu nak berlepas kat airport tu kena ada sebagainya, itu boleh. Okey, cakap boleh. Atau minta kepada sesiapa, boleh gunakan. Cakap saya dah kat seperti ni, boleh tak? Saya kalau siapa-siapa nak bagi zakat atas seperti Ibn Sabil. Macam tu. Elankan macam tu tu. Kadang-kadang orang tak percaya dan sebagainya. Kadang-kadang orang nak bagi atas jalan apa? Mungkin ketua orang nak bagi sedekah sunat macam, tak apalah ada wajib dia tu. Kalau siapa, mungkin yang dengar yang ada zakat wajib tu contoh, tengok ada Ibn Sabil boleh tasarrufkan, dia bagi terus. Okey. Tapi ingat kena amanah juga. Okey. Kalau ni zakat apa-apa orang bagi ke zakat ke wakaf ke apa semua tu, sedekah ke apa, dia tu hanya boleh ditasarrufkan ikut apa dia cakap je. Yang ni gunakan untuk contoh beli kitab je lah. Ni gunakan untuk bayar yuran kuliah, bayar yuran kuliah je lah. Sebab tu ketika antum macam tu, supaya tak tersempit hidup, pastikan dia tu boleh tak nak gunakan dia. Okey, boleh dia tu. Sebab tu kita pula bila jadi mereka yang memberi tu, umumkan terus. Sebab kita thiqah kepada pelajar. Kadang-kadang digunakan untuk beli apa? Untuk beli top up apa dan sebagainya. Kadang kita ni untuk bayar yuran kuliah. Tapi kita bagi lebih. Teruskan ni buat tu ni sumbangan ataupun derma tu. Ikutlah untuk keperluan apa-apa. Umumkan macam tu. Okey, mudahkan orang. Okey. Wa qawluhu wa ila man wujida minhum. Semua tu tengok ni. Tu matan dia tu. Wa tudfa'u zakat ila al-asnaf ats-tsamaniyah ila man wujida minhum, sehingga mereka yang yujad salah satu nuskah yujad yang didapati daripada mereka itu ayat asnaf fihi ila man wujida minhum ay ila al-asnafi, kepada asnaf yang itu tu. Wa qauluhu tu mubtada, khabar dia fihi isyaratun, ada padanya fi qaulihi ini tu isyarah ila annahu, kepada bahawa sesungguhnya asy-sya'n, dhamirus sya'n. Dhamirus sya'n nakirah ke ma'rifah? Dhamirus sya'n tu nakirah ke ma'rifah? Nakirah. Sebab apa nakirah? Boleh masuk rubba. Apa ta'rif nakirah di sisi Ibn Hisham dalam Qatrun Nada? Ma yaqbalu rubba. Bahawa sesungguhnya al-halal syana idza fuqida ba'dul asnaf, apabila tidak didapati sebahagian daripada asnaf. Asnaf itu ada 8. Ada sebahagian tidak didapati. Wa wujidal ba'du, dan didapati akan sebahagiannya. Okey, daripada 8 jumpa dalam ada 5 atau 3. Tusrafu liman wujida, ditasarrufkan, diberikan kepada yang ada. Okey. Fa in fuqidu, mana diberikan kepada yang ada tu. Bagi yang semua tu. Contoh dapat zakat 100 juta. Yang ada untuk asnaf yang ada tu fakir dan miskin sahaja. Contoh Ibn Sabil tidak ada, fisabilillah tidak ada, bagian kepada mereka sahaja. Okey. Fa in fuqidu kulluhum, jikalau luput mereka itu kesemuanya, tak ada langsung asnaf zakat, semua dah jadi kaya dah. Nampak tak? Hufizatiz zakatu, dijaga itu, disimpan akan zakat, harta zakat itu tu. Bukan dah tak ada, kita gunakan untuk yang lain dan sebagainya. Tak boleh. Hufizatiz zakatu hatta yujadu kulluhum aw ba'duhum. Okey, sehinggalah didapati kesemua mereka itu ataupun sebahagian daripada mereka. Okey. Tapi ini apa? Tengok ni. Kulluhum semua pada tempat zakat lah. Contoh, ni imam. Jadi kita contoh ada imam, ketua negara. Okey, ketua khalifah. Dia ada daerah-daerah dia tu. So kutipan negeri Selangor, ketua siapa? Sultan misalnya. Okey. Jadi bila contoh tiba-tiba satu masa nanti negeri Selangor kutip zakat tu dalam 300 juta ringgit kali kutip tu,
Kemudian tak ada orang daripada Selangor terima zakat. Tak ada langsung. Ni fuqidu kulluhum. Bukan hufizatu zakah. Bukan disimpan zakat tu. Tapi apa? Diberikan kepada jiran sebelah. Negeri terdekat. Ni. Tapi dengan tasarruf imam. Bukan kita sendiri bagi. Kita pergi pada pandai, pergi sebelah. Tak. Imam yang bagi. Maksud dalam negeri dia tu tidak ada. Dalam wilayah dia tu. Contoh, wilayah dia tu luas. Contoh, kutipan zakat dekat daerah Hulu Langat berapa contoh? Oh ni, tapi Hulu Langat tak ada, semua orang kaya. So diberikan kepada apa? Kuala Langat. Kuala Langat. Kuala Langat pun tak ada juga. Diberikan kepada yang apa lagi? Hulu Langat, Kuala Langat. Daerah lain-lain lah. Okey. Sepang. Sepang daerah ke? Oh, daerah dah dulu pergi sekolah menengah Salak Tinggi. Okey, dulu pernah pergi situ tu. Ingat Sepang, okey? Sepang tu orang-orang Rawang marah lah. Tahu? Kenapa? Asalnya KLIA tu dekat Rawang. Dekat Sungai Buaya. Dekat Sungai Buaya. Bukan Buaya, Sungai Buaya. Situ kau nak tahu tu. Sebab apa? Sebab tu di Sungai Buaya tu banyak perumahan yang kosong. Buat pembinaan tu waktu tu Menteri Besar ketika itu tu buat memang dah kata memang KLIA kat situ. Kawasan ni cantik. Sekali pilihan raya, Menteri Besar bertukar. Menteri Besar menang pula orang Sepang. Orang Sepang nak bina tempat dia lah. Habis pemaju-pemaju semua tu, orang yang melabur semua tu nak beli rumah sebagainya. Rumah dah siap? Dah siap. Kholas, pindah. Dah bina tak bina? Nampak tak? Tak kira. Buat tempat baru. Apa? Ni. Kekuasaan, dah ada kekuasaan. Buatlah walaupun orang minta. Tak fikir, dia kesian-kesian ni orang dah beli situ. Akhirnya lelong kawasan tu. Pernah nak tanya, rumah corner lot dulu tu sekarang dah mahal lah. Tanya dulu dia beli berapa? 30,000. Corner lot 2 tingkat. Corner lot. Bukan end lot. Corner lot. Lepas tu tanya pula, pergi dekat ni. Semua perdana ke apa dekat bahagian tu, ada kat atas bukit. Rumah kat atas bukit, seketul-seketul tu, tiang besar-besar macam ni. Anak pergi naik atas tu, saja orang mula sampai tu. Tengok tanya harga apa? 120,000 rumah 2 tingkat, tiang besar-besar macam ni. Dulu lepas SPM dulu tu pindah rumah, pindah Rawang tu, ni tengok rumah macam ni. Ya betul. Sebab apa? Dia atas bukit, memang mewah tapi sebab tak ramai orang. Orang pun tak duduk, memang asal jual macam tu. Sekarang tak lah. Sekarang dah kembali balik pada harga asal dia lah, 400,000, 1 juta semua tu, 2 juta, 3 juta. Okey, dulu tu. Okey, pakcik-pakcik yang sempat beli rumah 30,000 tu alhamdulillah lah. Tapi dia tanya dia apa? Tapi pakcik duduk seorang-seorang situ 12 tahun juga. Lama duduk seorang situ dengan hantu semua tu. Hantu buat macam member je, okey. Okey. Wala yuqtasaru fi i'ta'i zakati ala aqalla min 3 min kulli sinfin min al-asnaf ats-thamaniyah. Situ. Dan tidak dibataskan pada memberikan zakat itu tu di atas sekurang-kurang daripada 3 orang daripada tiap-tiap golongan minal asnafis samaniyah. Tak boleh. Maknanya apa? Kena bagi paling kurang 8 asnaf tu, paling kurang 3 orang. Macam tu. Illa al-amila, melainkan amil. Amil dia tak apa. Amil bagi seorang dua orang pun tak apa. Nampak tak? Okey, fa innahu yajuzu ay yakuna wahidan in hasalat bihil kifayatu. Fa innahu sunnya amil itu yajuzu ay yakuna wahidan. Harus bahawa adalah amil itu tu seorang. Tapi in hasalat bihil wahid, in hasalat bihi al-kifayah. Jikalau hasil dengan bil wahid itu tu al-kifayah, mencukup dah. Ada amil memang bijak betul, kutip zakat dia seorang aje. Dia guna sistem sekarang ni, internet dan sebagainya semua tu, cukup dia saja. So boleh. Yang lain tak, dia kena paling kurang 3. Wa idza sarafa, maka apabila mentasarruf ia al-muzakki, orang yang keluarkan zakat ni,
lithnaini min kulli sinfin, bagi 2 orang pada tiap-tiap golongan. Dia bagi orang miskin 2 orang, orang fakir 2 orang, dia bagi gharim 2 orang, 2 orang. Gharama litsalithi aqalla mutamawwilin. Nah, saya bayar ganti ia al-muzakki, gharama tu bayar ganti, litsalits bagi orang yang ketiga, aqalla mutamawwilin, akan sekurang-kurang benda yang dianggap sebagai nilai berharga. Boleh jadi harga, mutamawwil tu benda ada harga. Contohnya apa? Contoh 8 asnaf tu ana bagi 2 je. So ana ni berhutang, mana apa kena bayar ganti balik bagi yang ketiga, bagi orang yang ketiga. Kadang apa? Kadang sesuatu yang aqalla mutamawwil, sekurang-kurang benda yang bernilai. Apa yang bernilai? Kita kata sekurang benda yang bernilai. Tisu selai macam ni bernilai tak? Nilai tak ni? Ni bernilai tak? Nilai tak? Ini sanggup anda kata mutamawwil. Nampak tak? Orang tepi jalan tu pun jual tisu tebal-tebal tau. Ni yang nak jual. Siapa nak beli? Nampak tak? Okay? Lagi-lagi dah guna dah. Okay? Waqila, dan waqala ba'duhum yaghrimu lahu thuluth, bayar ganti ia akan 1/3. Maksudnya apa? Zakat kita tu kena bahagi 8. Bahagi 8. Lepas tu dah bahagi 8 tu setiap apa contoh? Untuk satu asnaf tu dapat satu jumlah, lepas tu bahagi kepada 3 pula. Nampak tak? So kena bahagi macam tu. Ni dalam dalam mazhab kita ni. Okey? So kena isti'ab. Tapi tengok pendapat yang sebab tu dalam muqaddimah tu dalam bab zakat tu kita dah belajar. Okey? Bahkan harus untuk tasarruf kepada walau seorang saja. Waqala ba'dhum. Okey? Law kana Syafi'i hayyan la afta bihi. Ini pada permulaan kita zakah tu. So yang berlaku bukan ini. Tak, yang diamalkan di negara kita bukan isti'ab macam tu. Okey? Kalau tak nanti apa? Bayangkan kalau zakat fitrah atau zakat apa tu, kita bayar zakat, contoh zakat harta kita ada contoh ada 20,000, bayar zakat 25%. So bagi sikit-sikit dia, nampak tak? Kebetulan pula ada fakir 10 orang, miskin 1 orang. Ambil seorang segini. Gitu. Sebab tu boleh ditaksirkan kepada beberapa orang. Hatta pendapat paling ringan, walaupun seorang saja tu, walaupun dengan kewujudan asraf yang lain, berikan kepada salah seorang saja tu. Okey, dibolehkan juga. Nak dapat tak macam tu? Nak dapat tak macam tu? Zakat banyak-banyak macam tu. Contoh zakat apa? Contoh zakat Hong Leong Bank. Zakat dia banyak macam tu, dia bagi kita. Nampak tak? Okey. Tapi tak adalah orang buat macam tu. Tapi kalau ada buat, biasa zakat persendirian, zakat perniagaan persendirian, zakat harta persendirian tu mungkin ada yang bagi macam tu. Okay, wa khamsatun la yajuzu daf'uha, dan 5 golongan yang tidak harus berikan akan zakat itu, ai zakati ilaihim, kepada mereka itu. Ni tak boleh ni. Pertama, al-ghani bimalin aw kasbin, yang kaya dengan harta dan yang kaya dengan usaha. Maksudnya apa? Dia belum ada harta lagi, tapi contoh dia ni ada ijazah bahagian apa? Sains nuklear. Memang dia ni dengan usaha dia ni senang-senang je dapat duit banyak. Kerja bahagian nuklear macam tu yang sampai terbom sudahlah. Nampak tak? Kerja bahagian tu kan benda yang detail. Saintis macam tu gaji mesti tinggi. Jadi dia ada kepakaran, ada usaha. Nampak tak? Orang-orang macam tak boleh. Walaupun nampak tak ada duit, tapi dengan sebab kepakaran dia tu. Okay? Dia boleh bekerja. Dia boleh bekerja lah, dapat gaji. Ataupun dia mahir dalam satu bidang, tak ada masalah. Itu tak boleh. Okay? So di sana ada kaya harta dan kaya usaha. Orang-orang bijak inilah biasanya orang pilih sebagai apa? Orang kanan, PA sebagainya tu. Kadang-kadang orang kaya ni bukan bijak sangat pun, dan ke? Tapi penolong-penolong dia tu, SU dia sebagainya tu. Yang tu yang bijak tu. Okay? Wal abdu, dan hamba. Okay? Wa banu Hashimin wa banul Muttalib. Hamba biasa itulah selain daripada mukatab tadi tu. Okay? Sawa'un muni'u haqqahum min khumusil khumus am la.
sama ada ditegah akan mereka itu Banu Hashim atau Banu Muttalib haqqahum, ditegah akan hak mereka itu tu daripada khumusil khumus, 1/5 daripada khumus. Khumus ni apa? Khumus 1/5 itu 20%. 20% pula, okey, mereka dapat 1/5. Berapa? 4% lah. 4%. Itu pun daripada fil ghanimah, harta ghanimah. Tapi sekarang ghanimah tak ada lah. Sebab tu still ada pendapat sebagian ulama yang mengharuskan mereka ni golongan Banu Hashim, Banu Muttalib terima juga zakat. Okey. Tapi sebab apa? Darurah. Okey, darurah. Mereka ada yang susah dan sebagainya. Susah kalau tak diberikan. Sedangkan kita boleh beri, tapi sebab tak boleh, harta zakat banyak, mereka susah. Orang lain semua senang, mereka je susah. Jadi itu dibolehkan. Okey, wa kadza atqahum la yajuzu daf'u zakati ilaihim. Kata syarat kepada khilaf. Dan demikian juga kadza ka Bani Hashim wa Bani Muttalib atqahum, hamba-hamba yang dimerdekakan oleh mereka, hamba-hamba merdeka mereka. Maksudnya apa? Atqa tu kan, atqa jamak bagi atiq, seperti marid jamak bagi marda. Okey, mayit mauta. Jadi atqahum maknanya apa? Banu Hashim dan Bani Muttalib dulu ada hamba. Bila ada hamba, mereka bebaskan hamba tersebut. Jadi itu nama dia atiq bagi mereka. Atiq, mana hamba yang telah dibebaskan oleh mereka. Mereka itu pun juga la yajuzu daf'u zakati ilaihim. Tidak harus diberikan zakat kepada mereka. Okey? Kerana apa? Apa ilah dia tu? Mana bebas jadi? Sebab apa? Ada hadis Nabi SAW, maulal qaumi minhum. Maulal qaumi minhum. Maula bagi satu kaum itu ialah sebahagian daripada mereka. Jadi maula al-qaumi. Jadi hamba-hamba yang telah dibebaskan itu ialah maula bagi Banu Hashim dan Bani Muttalib. Maka itu termasuk daripada mereka. Termasuk daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Diilhaqkan. Okey. Kemudian wa yajuzu likulli minhum akhdhu sadaqati tatawwu' 'ala al-mashhur, ay 'ala al-mu'tamad. Harus bagi tiap-tiap daripada mereka itu. Siapa? Al-ghani bimal, atau ghani bikasbin, wal 'abdu wa Banu Hashim wa Bani Muttalib. Harus ambil akan sedekah tatawwu', sedekah sunat. Sedekah sunat. 'Ala al-mashhur, di atas pendapat yang masyhur. Sebab tu apa? Sebab tu kena hidupkan pahala budaya bersedekah ni, kena hidupkan. Bayangkan, tak apalah nanti tunggu kaya. Tak. Nanti kalau dapat tak biasa daripada sekarang ni, waktu tengah miskin-miskin macam sekarang ni kan tak kaya sekarang ni. Nak beli tu tak boleh, nak beli tak boleh. Orang kaya masa nak beli apa-apa semua boleh. Kita nak beli tu tak boleh, nak bertanggung-tanggung dan sebagainya. Tu sebab tak kaya. Mana tu tanda tak kaya. Belajar daripada sekarang sifat-sifat tu, bersedekah. Bayangkan. Biasanya orang daripada zaman sekarang ni, kalau dah sekarang macam kita ni, tak sedekah langsung, memang nanti dia kaya takkan sedekah pun. Nampak? Tapi ingat, sedekah yang paling aula kepada siapa? Dari keluarga. Okey? Dari keluarga yang tidak wajib kita nafkahi. Kemudian kepada siapa? Siapa lepas tu? Wa adal qurba haqqahu al-miskin wa ibn as-sabil. Itu umum. Qurba tu ada khususnya ada. Kemudian orang miskin lah. Tak kira lah jiran ke apa semua tu. Siapa? Sama martabat dia tu. Tapi aulanya siapa? Dah bagi dah sedekah kepada kaum kerabat. Duit banyak lah jadi jutawan. Muka-muka ada calon jadi jutawan ni. Okey. Aku tak nak jadi orang kaya ke? Lah. Nampak tak? Yang duduk diam tu yang paling nak tu. Okey. Bila macam tu, siapa yang kita ni aula? Family dah, alhamdulillah, family dah bantu semua abang-abang. Okey. Kaum kerabat semua tu. Apa? Pelajar bukan. Guru-guru kita. Guru dah kaya. Tak payahlah bagi. Kau dah kaya. Guru-guru siapa tengok tu? Okay? Macam pelajar-pelajar kita mesti yang para asatizah kita sini-sini kan. Dulu kalau ustaz di DQ tu kan. Yalah gaji biasa lah. Gaji 5,000, 6,000. Kira banyak lah tu. Diorang pergi juga ziarah guru-guru orang mereka kat Syubra semua tu kan. Kat Mesir sebagainya. Bila kita dah kaya contoh, ziarah lah contoh dah bawa anak pula.
Ni dulu mesti ni bawa anak pula ni sini. Ni pergi jalan dengan anak je, kau asam betul. Syekh-syekh ada je hidup lagi. Pergilah ziarah daripada bazir apa, bukan bazir, daripada gunakan untuk melancong sana sini. Bolehlah juga, tapi jumpalah syekh-syekh kita dulu. Nampak tak, orang mungkin ada yang sakit memerlukan kos rawatan, mungkin tak pernah pergi umrah, apa semua tak mampu. Bagilah tu, kita kaya contoh. Tu guru-guru tu, nampak tak? Mereka ada keluarga sendiri, kadang-kadang tengok. Kita belum pernah pergi kan rumah masyayikh kita kan? Cuba pergi ziarah-ziarahkan, hidupkan. Kalau di Dimashq, kawan anak cerita tu daripada Jazair, memang di Dimashq Syria tu, memang kalau hari raya memang pelajar-pelajar akan ziarah kepada para masyayikh. Memang hidupkan adat tu daripada dulu lagi. Di Mesir ni je kurang. Bila raya sama kawan macam tu, sama ahli negeri, buat rumah buka tu je. Diorang ada pergi rumah syekh. Bila pergi rumah syekh tu, ada baca kitab sikit-sikit. Lepas tu beramah mesra dengan para masyayikh dan keluarga mereka. Mereka anggap kita sebagai anak tu kalau di Dimashq tu. Sampai sekarang mereka macam tu. Jadi ni macam asatizah anak waktu dekat Dikir tu, mereka datang sini ni, kumpul 2-3 orang, belikan masyayikh diorang kereta. Yelah, diorang dah naik besar-besar, kereta besar-besar. Lepas tu masalahnya kumpul-kumpul macam tu. Nampak tak? Kita ni ramai. Balik nanti kan lepas 10 tahun, 15 tahun, dah ada pendapatan sendiri sebagainya. Ada senang, pakat-pakat lah 5 orang pergi apa, ziarah Mesir balik. Nampak tak? Ni kebanyakan pergi Mesir. Pergi benda-benda lain, pergi mengajar pula. Tak, jumpa para guru kita ni. Santuni mereka pula dalam keadaan kita ni. Diorang segan dan sebagainya. Bayangkan suasana tu. Suasana tu begitu indah sangat-sangat. Subhanallah. Syekh Farhan, Syekh Azam, contoh. Dia sebut, ni Masya Allah. Lepas tu cerita lah tengok dulu sebagainya. Nampak tak? Itu, waktu tu kena. Antum ketika ni, kalau pernah buat, lagi-lagi apa? Lagi-lagi, orang-orang yang tak pernah sempat, ada alaqah kuat. Contoh macam ni, kita nanti dah tua. Umur contoh 70-60 contoh. Ketika ditanya, contoh, Ustaz, okay, mungkin dah lepas dari situ dah tak jadi ustaz dah. Jadi macam-macam lah, jadi besar-besar semua tu. Jadi pengarah, jadi pengurusi, jadi mufti sebagainya contoh. Okay, Tuan Mufti, contoh. Dulu Tuan Mufti dekat Mesir macam ni, boleh tak kongsikan pengalaman dengan kami? Ini orang. Waktu Mufti apa, contoh dia cuba belajar. Contoh dulu Tuan Mufti dulu belajar hadis, belajar takhrij kat siapa? Waktu dia sebut. Sebelum sebut keluar air mata dah. Teringat dengan guru-guru. Ingat tahu ini akan menjadi zikroyak paling indah sekali tu. Zikroyak paling indah. Nanti kita balik ni, ingat balik time kelas sana bergurau dengan para masyayikh, disebut nama-nama kita sebagainya. Wallahi antum akan keluarkan air mata nanti. Tapi ingat, air mata sedih tak? Sedih. Tapi tak sedih kita air mata? Sedih. Akan ingat tu kenangan manis tu. Mungkin yang telah pergi dahulu dan sebagainya. Tapi ingat, satu nikmat besar kita orang Islam, kita orang beriman. Al-mar'u ma'aman ahab. Kita akan dikumpulkan lagi. Khususnya kepada Allah. Jaga iman, kita akan masuk syurga. Sebab tu cuba hayati betul-betul nikmat yang dapat. Masa belajar ni lah paling indah dalam hidup kita. Wallahi. Menurut ingat, time zaman sekolah mendengar dulu. Tak. Ni zaman kat Mesir ni paling indah. Serius saya cakap. Zaman untuk ilmu tu, kita diisi tau dengan ilmu, dengan iman, dengan takwa sebagainya tu. Oleh para masyayikh kita tu. Bila balik, Allah rindulah dengan Mesir. Tak payahlah waktu kat Mesir malam ngaji. Waktu ni tengok ngaji ni, banyak. Apa tak dengan para masyayikh. Ada kenang-kenangan. Pernah pergi rumah syekh ni pernah makan kat sini. Apa semua tu. Akan jadi yang paling indah sekali. Sebab tu hayati betul-betul kehidupan di Mesir. Anda tengok pelajar-pelajar kita ni gagal dapat. Tak merasai benda tu. Tak hayati betul-betul. Cuba pejam mata sikit. Pejam mata bahawa sesungguhnya esok kita akan balik Malaysia. Nampak tak? Punya sedih apa semua tu. Duk, selama ni duk maki-maki amu buat kolah lah apa. Nanti rindu dia lah. Betul. Duk amu-amu Trimco apa, Mahmud apa semua tu. Ashir, Sabi. Dia tak rindu kan? Nanti terfikir balik kebaikan orang tu kita lah. Dengan sebab mereka lah kita senang pergi belajar dan sebagainya. Semua ni akan jadi kenangan manis.
hayati betul-betul. Antum akan menangis nanti tu. Okey? Insya-Allah. Kemudian wal kafiru, dan kafir, wa fi ba'd an-nusakh wala tasihhu lil kafir, dan tidak sah zakat pada orang kafir. Orang kafir tak boleh. Okey? Wa man talzamul muzakkiya nafqatuhu la yadfa'uha ilaihim. Barang siapa man yang wajib akan muzakki, orang yang bukan zakat itu tu, oleh nafqatuhu, oleh menafkahkan mereka itu, nafqatu man la yadfa'uha, tidak bayar ia al-muzakki, dia akan zakah ilaihim, ila man. Okey, bi'tibari makna. Okey, ilaihim. So apa dijamakkan? Sebab iktibar makna man tu banyak. Man mereka siapa? Bini, anak-anak, ibu ayah misalnya. Bismil fuqara'i wal masakin. Tidak boleh diserahkan kepada nama fuqara' masakin. Contoh, kita wajib nafkahi anak-anak kita. Okey. Kemudian, macam sekarang ni, lepas tu apa? Si ayah pun apa? Nak bayar zakat. Zakat dia banyak pula. Contoh. Kemudian dia bagi zakat kepada anak dia. Sedangkan anak tu wajib di atas dia untuk nafkah. Tapi bagi di atas fakir miskin. Tak boleh. Tak boleh. Okey? Wa yajuzu, betul bila pula boleh? Wa yajuzu daf'uha ilaihim bismi kaunihim ghuzatan aw gharimina mathalan. Harus memberi akan mereka itu, okey, man talzamuhum nafqatuhu tu ilaihim bismi kaunihim, dengan nama keadaan mereka itu tu ghuzatan, orang yang berperang. Orang yang berperang. Au gharimina mathalan, ataupun orang-orang yang berhutang. Berhutang. Jadi atas kapasiti itu tu boleh ayah berikan zakat kepada anak, tapi bukan atas fakir dan miskin. Dan sebab atas nama anak tu termasuk daripada gharimin. Masuk daripada gharimin. Okey? Hutang sana sini boleh. So mana yang hutang banyak-banyak tu, contohlah ayah kaya misalnya, hujung tahun dah ni. Hujung tahun ni siapa yang bisnes ayah orang kaya? Ada zakat zakat perniagaan sebagainya tu. Bagi ni ayah pula pandai bahasa Arab. Bagi barat ni. Lepas tu ehem-ehem lah. Nanti dia baca, apa lepas tu apa? Tengok masuk apa? Mesej. Pak. Masuklah. Apa dekat Maybank, apa HSBC, masuk 2,000. Dia punya bangga dia tu. Nampak tak? Okey. Tu. So kena tahu. Sekarang ni mungkin kita yang menerima sekarang ni. Nanti bila kita jadi apa? Ayah, jadi mak macam tu. Ni. Boleh tak bagi anak-anak? Kesian macam tanya. Nampak tak? Dia ni. Muka-muka ni. Ni wakil ni. Ni nak ajar macam nak jadi mak, nak jadi bapak nanti ni. Sekarang ni, antum ada banyak hajat yang tidak diberitahu kepada ibu dan ayah. Okay, hutang biasanya. Macam, beasiswa tak cukup misalnya, ada hutang tapi biarlah macam, apalah. Mak segan nak tanya ayah. Segan nak bagi tahu ayah, segan nak bagi tahu mak. Tapi ingat, bila kita dah jadi ayah, jadi mak macam tu, tanyalah pula. Long, ada hutang apa-apa tak dengan ni? Ada, kenapa tak? Kalau tulis lah, ada. Tak ada. Ada. Ada ke tak ada? Nampak tak? Okey. Ada misalnya. Boleh bagi situ tu. Kebetulan kita ni mungkin kaya, ada bisnes dan sebagainya, ada butik dan sebagainya, ada kedai kitab dan sebagainya, ada kedai kopi dan sebagainya. Okey. Dah kaya dah. Waktu bagi macam tu. Okey. Tengok, tak mustahil. Kata, ada kau kaya daripada Al-Azhar tu? Ada banyak. Antara dekat apa? Ustaz Azam Azhari. Okey. Dengan zawjah. Alhamdulillah. Cuma orang yang alim, orang muda, orang kaya, alhamdulillah boleh dijadikan contoh. Okey. Kemudian tengok ni orang perempuan ni nak atas nama Ghuzah. Ni berperang. Lepas tu dan atas nama Amil. Boleh tak? Orang perempuan kalau kat sini nak dapat, mana dia nak jadi orang yang berperang. Nak jadi amilah. Jadi amilah, jadi ghaziyah. Boleh atau tidak? Sehingga dia boleh masuk. Dalam kitab Rawdatul Talibin tak boleh. Perempuan tak boleh nak jadi ghaziyah yang berperang. Dan tak boleh jadi amilah. Jadi amil. Sebab tu perlu satu dirasat sebenarnya tentang fisabilillah untuk pelajar ni.
Kena betul-betul. Sebab kenapa ni? Perempuan tak boleh jadi ghaziah. Waktu kalau kalau fisabilillah dengan mana belajar tu boleh ataupun tidak. Tapi pastikan berguna tak? Sebab tu ada qaid. Dalam masalah fisabilillah ini ni ada qaid bahawasanya mereka yang dapat ini ni, bagi kita kalau tak silap ni dalam Hasyiah Syarqawi. Okey, ala tahrir. Hasyiah Syarqawi ala tahrir dia ada detail kat sini ni. Dia detail. Lagi detail daripada Hasyiah Bajuri. Tentang yang fisabilillah ini ni yang atas, memang ada mutakhirin Syafi'iyah kata ya boleh kembangkan mana fisabilillah kepada orang belajar. Tapi dengan syarat apa? Dah nampak tanda-tanda ilmu dia bermanfaat. Dah nampak tanda-tanda ilmu dia bermanfaat atas nama fisabilillah. Sebab tu kalau di pondok ni baba akan bagi tahu ni kriteria orang ni siapa? Kepala mutalaah. Kepala mutalaah ni yang boleh baca kitab dan dah boleh mengajar kita ajrumiyah mata minat kita kecil-kecil ni kepada pelajar-pelajar lain pula. Level dia tok pakir tu. Tok fakir. Kepala mutalaah. Ustaz Khali Baba. Kalau dah nama kepala mutalaah, yang tu dah nampak dah dia punya samarah dia tu. Dah boleh baca kitab, dah boleh mengajar sebagainya. Itu orang-orang macam tu. Adapun jikalau tidak, tak boleh. Tak nampak tanda-tanda ilmu dia bermanfaat. Macam mana nak bermanfaat? Contoh di sini pun tak faham. Macam mana nak memahamkan orang? Macam tu tak boleh. Sebab tu sekarang ni antum yang dapat siswa zakat atas nama fisabilillah kena ngaji betul-betul. Ngaji betul-betul, kena ngaji. Kemudian kena nampakkan dia punya samarah dia tu kena nampakkan. Okey? Sebab sebahagian ulama tu kata tak boleh orang-orang yang tak nampak tanda-tanda tu. Supaya apa ni? Untuk apa? Sebab apa macam ketat sikit? Bukan ketat. Supaya nak jaga masalah ummah, kena semua. Yang miskin biar kena dengan hak dia tu. Ni lagi apa? Orang-orang yang malas belajar semua dibagi kepada tu. Nak jaga hak tu pastikan, sebab ini amanah harta. Itu pastikan sampai kepada Allah, amanahkan untuk sampai kepada aslaf-aslaf ini ni. Pastikan sampai kepada orang-orang yang berhak mustahiqiha. Orang yang berhak akan zakat. Nanti kalau dibuka macam tu, asal semua nak belajar agama bagi zakat. Tak boleh. Sebab tu di cover balik benda ni yang kalau di sini pondok senang boleh nampak. Di cover benda ni dengan syarat apa? Macam zakat-zakat tu dibuat imtihan qabul. Supaya nak tengok budak ni boleh pergi ke tak. Nampak tak? Tengok boleh lepas imtihan qabul dan sebagainya. Alhamdulillah. So dibagi. Ada satu kriteria tambahan. So memastikan pelajar ini boleh diharap. Okey. Tapi bagi anak itu tak kuat lagi. Masih longgar lagi. Sekalipun dapat jayid, dapat jayidan, dapat mumtaz, masih tak cukup lagi. Dia akan tanya apa? Tengok bahasa Arab dia tu. Sebab nak mendalami sini kena bahasa Arab. Buka kitab, cuba baca. Nak ambil siswa kan? Ni baca apa ni? Baca ni, aku tu nafis je. Siapa yang dah mengaji, okey. Dia paling perform. Siapa? Si Arab lagi. Orang tak suruh Arab, dia Arab. Nak kata dia lebih, tak ada masalah. Nampak tak? Ni orang, alamak macam mana baca kitab lah, ada gegar-gegar semua tu. Mumtaz tak mumtaz? Tak boleh baca kitab dah, pergi kebok je. Dia garam macam tu. Akhirnya apa nanti? Dia ni nak minta zakat kena orang-orang ni. Supaya apa? Ni amanah tu terjaga. Okey? Takut juga semua kena tanya tau. Kita menerima, kena tanya. Orang yang bagi pun lagi kena terima. Sampai sekarang dah masuk SPRM. Bagian zakat tu dah masuk tahu tak? Ni realitinya. Alhamdulillah. Dah masuk SPRM. Supaya apa? Tak ada main kabel-kabel lagi dah. Alhamdulillah. Anak tahu mana? Sebab anak nak buat tapi tak lepas. Time kursus lughah tu. Kursus lughah. Siapa yang dapat kena join 2 minggu. Anak cakap anak tak nak join boleh tak? Nak minta kecuali. Tapi anak ready untuk diperiksa. Panggil pengarah ke apa pengarah. Anak akan datang, tanyalah apa-apa. Anak ready untuk tu. Sebab apa? Anak 2 minggu nak habiskan baca kitab dengan bapa.
Abang kita apa tu yang ni sampai kepada pengarah dia, kata cakap saya betul-betul nak berhajat, saya kena balik pondok dengan masa yang cepat. Sebab tahu maksud untuk kursus bahasa ni untuk mantapkan bahasa. Tapi kita keadaan lain. Keadaan kita lain. So takkan duk belajarlah daripada situ lah, fa'alu. Belajar balik tu. Masa 2 minggu. Kita minta tekan betul saya ni, cubalah test. Dan bacalah apa-apa. Lepas tu pun tengok saya tanya kepada pengarah sebagainya. Tanya sebagainya. Sebab kita bagilah bukti-bukti kita mengaji sebagainya. Hanya maaf dia kata tahun ni tak boleh. Sebab SPRM dah masuk. Supaya tidak ada lagi macam sebab apa belajar ni dikecualikan. Nampak tak? Takkan nak baca kitab dapat SPRM. Nak bukti dia. So akhirnya bagus. Tak apalah. Walaupun 2 minggu, belajarlah 2 minggu tu kursus bahasa tu. Alhamdulillah dapatlah. Dapat berdiri kat depan menari macam tu, anak tak tahulah buat apa. Kita ikut je lah. Alamak ya Rob. Padahal yang sebelah-sebelah ni kalau kat pondok main kena rotan dah ni. Diorang ni. Ni umur lepas tak umur 19 semua tu kan. Tak apalah. Anak hantar je lah. Tak apalah situ tu. Okey. Tak tahu lagi. Tapi akhirnya tapi kita alhamdulillah dapatlah benda manfaat tu. Cuma nak bagi tahu apa? Alhamdulillah zakat kita dah masuk macam tu. So ada usaha, maksudnya apa? Ada usaha-usaha penambahbaikan dari segi apa? Nak sampaikan zakat kepada mustahik dia tu. Dah makin ketat alhamdulillah. Sekarang ni pun orang, tahu ni. Pun dia dah ketatkan sekarang ni pengiraan zakat Selangor ni. Pendapatan kasar bagi satu isi keluarga ni. Termasuk kena letak sumbangan daripada anak-anak yang tinggal berjauhan. Yang anak-anak yang dah berkeluarga tu, yang si ayah dan ibu ni tidak menafkahi mereka itu tu. Okey, yang tak wajib dah nafkahi mereka, kena kira juga bilangan sumbangan mereka kepada ni. Sebab kadang-kadang anak-anak mestilah bagi sumbang sebulan 300 500 kadang-kadang. Masukkan yang tu juga. Kena semua tu. Anak-anak ada 8 orang. Seorang sumbang 300 sekali. Masukkan situ tu. Ni, anak nampak satu penambahbaikan situ tu. Kalau dulu umum macam tu je, isi keluarga. Nampak tak? Abang-abang semua tu tak kira walaupun dia dah bagi banyak dah. Dulu zaman dulu tu orang dari Esro tak boleh dapat zakat. Ada piring Esro tu tak boleh dapat zakat. Biarlah walaupun tak boleh buka Esro pun. Ada piring Esro tak boleh dah. Dia sebagai orang kaya. Okey, dulu. Tapi orang tengok, orang beli Esro bukan apa? Sebab daruri. Tu kena aerial biasa tu. Habis lah. Hujan goyang sikit, habis. Tak ada lain pun semua tu. Tak dapat nak tengok halakah. Halakah apa nama? Halakah kan? Tidak halakah lah. Okay, halakah apa, tanyalah ustaz sebagainya. Nampak tak? Tak boleh tengok informasi zakat. Tak boleh tengok teleinfo dulu. Teleinfo kan TV2 tu sedap tu tengok. Lemak-lemak tu. Jadi alhamdulillah. Cumanya anak sekarang ni anak lebih terfokus kepada mustahiqi zakah tu kepada pelajar fisabilillah ni. Anak nak sangat-sangat biarlah anak dikecam apa-apa, tapi sebab anak nak kualiti dan pastikan orang-orang gunakan harta zakat ni sebaik-baiknya. Kalau anak jadi bahagian zakat ni memang paling ketat anak buat. Untuk belajar je lah. Yang nak belajar Jordan kan, belajar Madinah ke nak belajar apa, pastikan dulu betul-betul ada kemampuan tak belajar ni. Sebab tu qaid pelajar kata, buat apa nak halang orang belajar ilmu agama ni, kenapa dikhaskan untuk belajar jidan saja? Itulah kena buat. Itu sepatutnya. Kenapa tak khusus lain kena ada macam tu, kelayakan akademik yang sangat tinggi, kenapa bukan agama? Nampak tak? Penting benda tu. Jangan seram pula. Anak akan buat tu insya-Allah. Kalau anak ada autoriti memang akan buat. Okey. Nak tegaskan semua tu, nak dapatkan kualiti tu. Nak naikkan nama Azhar. Yang balik tu, yang dapat tu contoh. Geram. Tanya apa pelajar? Kursus lughah apa? Kursus lughah. Kursus bahasa 3 bulan. Ada 3 bulan. Belajar apa je? Belajar sekian-sekian. Geramnya. Kalau dapat masa 3 bulan tu dengan belajar tu. 3 bulan dengan belajar. Dia kata pagi, petang, malam. Memang masa 3 bulan. 3 bulan dengan memang masak budak tu. Tapi insya-Allah anak khusus dengan Allah, dan tempoh 3 bulan mereka boleh baca kitab. Kalau dengan anak seorang je, daripada pagi sampai malam, setiap hari. Biar sakit-sakit dulu. Bagi Mesir paling perform. Nampak tak?
Okey. Tapi belajar tak belajar time khusus tu sedihlah. Okey. Okey, Kitab Bayan Ahkamis Siyam. Okey. Wallahu a'lam. Seram dia, kan?